Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni, Maqalat Asri, teguran suci dan jujur terhadap umat min Sirah oleh Maulana Muhammad Asri Yusof. Kita dalam bab bahagian ketiga pemurian sejarah Islam lagi. Itu dalam bab dalam subtopiknya, pembunuh Sayyidina Husain adalah Syiah Kufah dah. Pembunuh Sayyidina Husain adalah Syiah Kufah. Kita bagi beberapa hujah. Nah, bukti-bukti utama. Dan kita akan bagi bukti-bukti lepas ni. Bukti sokongan ni. Bukti utama kita boleh sikit lah. Jadi orang yang jemput Sayyidina Husain, kesimpulan bukti utama tu dah. Orang jemput Sayyidina Husain ke Kufah, Syiah. Syiah Kufah. Penyokong Ahli Bait lah kononnya dah. Yang kedua, orang yang tampil bertempur dengan rombongan Husain di Karbala juga Syiah. Bukan tentera Yazid ke apa tu. Bertempur lawan ni ada beberapa sebab lah. Ada setengah kata Husain ni nampak dia ni bohong, nak pergi ke, nak kembali ke, nak pergi ke Syam. Dia pun marah kat dia bunuh. Lebih kurang gitulah. Dah. Yang ketiganya, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu dan orang yang ikut serta dalam rombongannya terdiri daripada saudara-saudara perempuannya dan anak-anaknya menyaksikan sendiri bahawa Syiah lah yang membunuh mereka, keluarga mereka. Jadi pergi bunuh tu, anaknya hidup lagi, anak Husain, dan adik-beradik kepada Husain lah. Cucu Nabi belaka lah. Zainab, Kulsum ke apa ni. Mereka ni menyaksikan bahawa pokok Syiah lah yang marah, yang apa, nampaknya Husain ni nak pergi ke Syam ke apa, jadi marah, dia pun bunuh. Yang keempatnya, golongan Syiah Kufah sendiri mengakui mereka telah membunuh. Dia mengaku ada dalam kitab-kitab Syiah sendiri, dan banyaklah kitab kita pun ada jumpa kalau kita baca kitab besar ni. Kitab Syiah golongan Syiah di Kufah sendiri mengaku mereka lah yang membunuh. Dan mereka meratap katak tubuh berkabung tu sebab mereka lah yang bunuh. Mereka bunuh, lepas tu mereka menyesal. Gitu cerita je. Itu katak tubuh. Meratap-ratap. Itu bukti utama. Kita akan baca pula bukti sokongan. Walau bagaimanapun, kita akan mengemukakan lagi beberapa bukti sokongan tentang ni lah Syiah Kufah yang membunuh Sayyidina Husain ni. Supaya lebih meyakinkan kita bahawa golongan Syiah Kufah lah sebenarnya pembunuh Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Antaranya pertama, tidak sukar untuk kita terima mereka lah sebagai pembunuh Sayyidina Husain radhiyallahu anhu apabila melihat sikap mereka yang biadab kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mereka ni mengaku penyokong Sayyidina Ali lah. Tapi tak dengar nasihat apa arahan ke apa, tak dengar mereka ni. Mereka ni menunggang lah, macam orang menunggang Melayu lah. Setengah tu menunggang Melayu, tapi projek tanah beribu hektar bagi pada Cina dah. Lepas tu tuduh Cina macam ni dah. Mereka berlakon saja macam ni kot penyokong Sayyidina Ali. Berlakon sokong Sayyidina Ali, tapi arahan tak dengar, degil. Sebabnya mereka bukan sokong-sokong. Yang bawah-bawah pengikut bodoh ni tak. Walau gapo ni percaya. Percaya bahawa bawah dia ni punya ketua mereka ni sokong Sayyidina Ali. Padahal mereka bukan sokong sangat pun. Mereka menunggang Sayyidina Ali, Ahli Bait dan keluarga-keluarga Nabi, keluarga-keluarga Nabi supaya mereka boleh naik politik mereka. Begitulah. Macam tunggang Melayu, tunggang apa dah. Tunggang bangsa, tunggang agama setengah-setengah tu. Ada kepentingan. Ada tengah syekh-syekh guru tarikat ni. Tunggang-tunggang apa orang bawah dia, pengikut-pengikut tarikat ni. Miskin ni tak. Orang kaya pun habis duit bagi ke jemaah. Bagi ke persatuan dia, bagi kepada Tok Syekh dia. Tok Syekh dia kaya raya dah. Banyak tarikat. Dulu kan kita boleh tengok Al-Arqam lah. Sekarang pun ada dah. Ayah Ping ke apa jenis tarikat juga tu. Sesat-sesat dah. Dan sekali kaya raya Tok Guru dah. Kaya-kaya Tok Guru. Begitu juga dengan pok-pok ni yang menunggang saja dah. Kita ni jangan mudah tertipu dah. Mereka beradab kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Mereka bukan cinta sangat pun. Mereka tunggang ada bawah dia tak. Buat puisi-puisi syair-syair yang
membangkit kecintaan yang melampau kepada Sayyidina Hasan dan Husain dan juga kepada Sayyidina Ali. Tapi buah-buah mereka ni, penunggang-penunggang ada kepentingan politik ni, mereka tak taat pun dah. Nah, mereka degil pun dah. Sebenarnya gitulah. Sebab itu Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu sekali dia suruh khalifah tu kepada Muawiyah kerana mereka ni berbohong pelakunya, munafiknya. Nah, okey, lepas tu begitu juga sikap mereka puak Syiah ni yang biadab kepada orang yang dianggap oleh mereka sebagai imam selepas Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Selepas Sayyidina Husain pun biadab. Mereka kata sokong Ahlul Bait. Dah macam kita sokong bantu buat apa, membela Melayu lah. Melayu terancam lah. Mereka kata macam tu, tiba-tiba tanah habis bagi projek ke China dah. Dah. Macam itulah yang berlaku dalam masyarakat kita pun gitulah. Bukan maksud sekarang pun, bukan masyarakat kita semua tempat begitulah dah. Seluruh dunia pun begitu. Tunggang bangsa, tunggang agama. Lalu sekali mereka sendirilah yang merosakkan agama, merosakkan bangsa ya. Tuduh orang lain tapi dia lah sendiri lah. Lalu sekali jadi macam Palestin. Gitulah. Beri tanah pada Yahudi ke apa begitu je. Atas dasar pajak lah boleh sikit. Pajak boleh sikit je lah. Banyaknya boleh ke bangsa asing ni. Gitulah dah. Bahkan terdapat banyak pula bukti yang menunjukkan mereka bertanggungjawab kepada pembunuhan beberapa orang imam. Imam mereka sendiri pun mereka bunuh. Walaupun mereka menuduh orang lain sebagai pembunuh imam-imam tersebut. Imam Syiah sendiri pun mereka bunuh. Lepas tu tuduh orang lain. Tu kerja dia lah. Dia tolak jawi, tuduh orang lain tu tolak jawi dah. Pakai mufti tertipu. Gitulah kerja penunggang ni lah. Dengan meluaskan propaganda kepada tertulis itu. Dia luah. Maksud dia viral kan. Benda dia buat salah, dia bunuh. Dia viral kan, orang lain bunuh lah. Ni lah. Politik gini pun gitulah. Dia buat tapi tuduh orang lain. Lepas tu jadi viral hak itu tuduh. Hak sebenarnya tertutup. Kuasa viral gitulah. Macam kita viral banyaklah kedai-kedai viral. Kedai viral kita terang tu sedap mana? Sedap kedai biasa. Tapi dia viral ramai orang. Gitulah masalah. Antara kebiadaban mereka kepada Sayyidina Ali radhiyallahu adalah mereka menuduh Sayyidina Ali radhiyallahu berdusta. Syiah tuduh Ali radhiyallahu berdusta dan mengancam membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu. Pak Khawarij, Pak Syiah ni ia berlaku. Kadang-kadang dia masuk Khawarij. Kadang-kadang masuk Syiah Ali, penyokong Ali. Padahal mereka ni kadang-kadang berpakat je Syiah dan Khawarij ni. Bahkan Ibn Muljim yang kemudian membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu itu juga mendapat latihan serta didikan bagi menentang Sayyidina Uthman di Mesir. Ibn Muljim ni orang baca Quran kuat. Ibn Muljim ni Qari tapi dia ni lawan Sayyidina Uthman di Mesir ni atas dasar Uthman tak adil lah, kronisme lah. Gitulah cara kepada fitnah-fitnah ni. Dan berpura-pura mengasihani Sayyidina Ali radhiyallahu dah. Wak lolok dah. Berlaku sokong Sayyidina Ali. Dia pernah berkhidmat sebagai pengawal Sayyidina Ali radhiyallahu selama beberapa tahun di Madinah dan Kufah. Jadi orang kan bukan sementara perancangan berpuluh tahun perancangan dia. Siapa kebun Ali dah. Mula berlakon dia setia pada Sayyidina Ali. Percaya dia duduk dekat dia. Tiba-tiba dia jutikam. Dalam Jila' al-Uyun disebutkan bahawa Abdurrahman Ibn Muljim ni adalah salah seorang daripada kumpulan terhormat yang dikirimkan oleh Muhammad bin Abu Bakar dari Mesir. Dia juga berbai'ah janji taat setia dengan memegang tangan Sayyidina Ali radhiyallahu dan berkata kepada Sayyidina Hasan radhiyallahu bahawa aku berjanji dengan Tuhan untuk membunuh bapakmu dan sekarang aku menunaikannya. Sekarang wahai Hasan, jika engkau mahu membunuhku, bunuhlah. Tapi kalau engkau maafkan aku, akan pergi membunuh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu pula supaya engkau terselamat daripada kejahatannya. Rujuk Jila' al-Uyun halaman 212. Gitulah seolah-olah dia. Padahal dia je bunuh. Namun selepas golongan Syiah pada ketika itu merasakan perancangan mereka semua akan gagal apabila perjanjian damai antara pihak Sayyidina Ali radhiyallahu dan pihak Sayyidina Muawiyah radhiyallahu dipersetujui. Jadi kerajaan perpaduan ni. Gagallah dia suruh pecah belah. Suruh tidak stabil, suruh ekonomi jatuh. Itu perangai pokok ni lah. Pokok kerengga ni. Maka golongan Syiah adalah musuh Islam yang menyamar atas nama Islam. Slogan Islam lah.
Membangun berasma Islam lah, macam-macam slogan dia lah, Ahlul Bait lah dah. Dasar Islam lah. Syiah lah tu. Revolusi Islam, Republik Islam macam tu lah. Ni Syiah Houthi tu berlakon. So, lawan Israel lah. Berlakon lah. Mereka berlakon juga nak serang Houthi lah. Nak serang Yaman berlakon juga tu. Kita ni percaya bawah ni nak. Pokok ni pokok berlakon. Pokok kafir, pokok Syiah ni berlakon. Berlakon perang. Tak perang. Iran ni kalau balas mulut ni, perang mulut ni. Lama sebelum Iraq lagi. Iraq sebelum tu tak balas dengan mereka. Tiba dia kena serang dulu. Begitu juga ni Afghanistan. Begitu juga di Syria. Begitu juga Iraq ke apa. Padahal balas mulut Allah kuatnya bergaduh mulut ni. Dengan mereka kononnya. Iran lah. Tak kena serang. Begitu kata nak serang. Syiah Houthi ya. Betul tak? Kita jangan cepat percaya. Lakon ni pokok kafir, pokok munafik ni. Okay. Mereka memikirkan pokok ni lah. Pokok Syiah mengaku sokong Ali. Dia keluar jadi Khawarij ni. Mereka memikirkan tidak selamat bila perdamaian antara Sayyidina Ali radhiyallahu dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu berlaku, kerajaan perbedaan berlaku bahaya. Maka segala dari mereka mengasingkan diri daripada mengikuti Sayyidina Ali radhiyallahu. Berlaku jadi Khawarij. Ni kita alik luar. Dan menjadi golongan Khawarij, satu golongan itu macam golongan marah ke Ali lah. Sementara satu golongan lagi tetap berada bersama Sayyidina Ali. Pokoknya sama ni, tapi dia pecah dua kumpulan. Kita kena ada apa kata? Check and balance. Satu duduk di luar kerajaan, satu dalam kerajaan lah. Begitulah. Kerajaan Ali, dari kerajaan Ali. Perpecahan berlaku ini sebenarnya satu taktik mereka, taktik pokok Syiah dan Khawarij yang berlaku ni bagi mempergunakan Sayyidina Ali radhiyallahu demi kepentingan mereka jahat itu. Guna slogan Ahlul Bait ni. Keluarga Nabi, Habib lah apa dah, keluarga Nabi yang dicintai, mahbub lah dah. Untuk berselindung di sebalik beliau. Untuk berselindung di sebalik Ali lah. Jadi benteng mereka, selamat. Daripada hukuman kerana pembunuhan Khalifah Osman. Jadi mereka bunuh Sayyidina Osman, lepas tu tak boleh napuk supaya Sayyidina Ali tak payah nak cari pembunuh ni, sokong Sayyidina Ali. Gitulah. Sokong Sayyidina Ali, pokok ni mula jadi Syiah Ali ni, panggil Syiah penyokong Ali. Lepas tu keluar jadi Khawarij. Pokok dia juga ni. Sayyidina Hasan radhiyallahu pula pernah ditikam. Pihaknya oleh golongan Syiah sehingga tumbuh. Lepas dia tu dia tikis ni. Kata sokong sayang cinta tu. Allah. Akak Sayyidina Hasan ni macam Tuhan. Tapi tak khabar. Tiba-tiba dia tikam paha Sayyidina Hasan ni. Tembuh ni. Kemudian mereka menunjukkan pula keberadabannya terhadap Sayyidina Hasan radhiyallahu dengan merampas harta bendanya. Apa harta benda Sayyidina Hasan? Saya kata sokong lepas tu rampas ni. Dan menarikkan sejadah yang diduduki oleh Sayyidina Hasan radhiyallahu ni. Ini semua tidak lain kerana Sayyidina Hasan radhiyallahu bersedia untuk berdamai dengan pihak Sayyidina Muawiyah radhiyallahu. Marah dia kerana Sayyidina Hasan ni nak suruh pada Muawiyah nak berdamai. Dah lepas tu nampak dah berdamai ni mereka marah. Dah sekali bui suruh kerajaan ke jadi khalifah kepada Muawiyah ni, Hasan ni. Sebab perut ni kata je sokong ni. Padahal ni berkhianat ni. Menunggang Ahlul Bait. Menunggang agama. Untuk politik mereka. Untuk kepentingan peribadi mereka. Bahkan bukan sekadar itu saja mereka menuduh Sayyidina Hasan radhiyallahu sebagai orang yang menghina orang Islam. Dan orang yang menghitamkan muka orang mukmin. Kata gitulah. Kira puak dia tu Islam lah. Parti Islam. Orang lain tu kafir belakang dah. Muawiyah kafir, Habib kafir. Ni perangai-perangai dulu dah. Khawarij perangai Syiah perangai dulu dah. Jadi Hasan lagi baik tu. Yang baik dengan Muawiyah tu perbaik dengan kafir dah. Gitu dah. Pok dia tak apa pergi projek orang kafir dah. Tapi baik dengan Muawiyah tu dia anggap hina orang Islam dah. Gadai orang Islam dah. Macam tu cara dia politik dia. Macam zaman ni berlaku lebih kurang. Kita nak belajar ni, kita biar nampak situasi tu. Kebiadaban Syiah ni, biadabnya Syiah ni dan kebusukan hatinya ditujukan juga kepada Imam Ja'far As-Sadiq. Apabila seorang Syiah yang setia kepada Imam Ja'far As-Sadiq, iaitu Rabi' menangkap
Imam Ja'far As-Sadiq dan membawanya ke hadapan Khalifah Al-Mansur supaya dibunuh. Dia kata, setia. Dia berlaku. Dia berlaku setia-setia. Lepas tu dia bawa, dia tangkap pula Imam Ja'far As-Sadiq ni. Dia suruh ke Khalifah supaya dibunuh. Dia bukan sayang pada Ahlul Bait, keluarga Nabi ni. Pokok Syiah ni berlakon. Bela Melayu, boleh bela Islam, menegakkan Islam. Lakonnya kan mereka ada kepentingan. Terparuk ya boh dia. Terparuk kan ada keadaan tertentu mereka ditangkap Imam Ja'far Sadiq, ketua mereka sendiri, supaya di hadapan khalifah supaya dibunuh. Rabi' merintahkan anaknya yang paling keras hati supaya menyeret Imam Ja'far Sadiq dengan kudanya. Ini disebut dalam kitab Jila'ul Uyun karangan Mulla Baqir Al-Majlisi. Dalam kitab yang sama juga menyebutkan kisah pembunuhan Ali Ar-Ridha, iaitu imam yang ke-8 Syiah ni, di sisi Syiah, bahawa beliau dibunuh oleh Sabih Dailami, seorang Syiah yang kental dengan perintah Al-Ma'mun. Syiah penyokong keluarga kononnya, lepas tu kata perintah Al-Ma'mun lah. Bagaimanapun diceritakan bahawa selepas dibunuh, Imam Ridha dengan mukjizatnya terus hidup kembali dan tidak ada langsung kesan-kesan pedang pada tubuhnya. Cerita rekod tambah-tambah lah. Bagaimanapun Syiah menyempurnakan tugasnya bagi membunuh Imam Ridha lah. Bunuh budak lah. Oleh itu tidak heranlah golongan yang sampai begini biadabnya kepada imam-imam. Mereka sendirilah mengaku sokong Ahlul Bait. Boleh membunuh Sayyidina Husain radhiyallahu anhu tanpa belas kasihan di medan Karbala. Tidak pelik. Cerita-cerita dia pun banyak cerita bunuh imam-imam. Hasan pun dia bunuh. Mereka ni bukan atas dasar cinta sangat. Dia tipu hak bawah ni lah. Walau bawah dia, pokok dia ni nak. Percaya sungguh tak. Percaya ni. Melayu bela Ahlul Bait, bela keluarga Nabi, bela Habib dah. Padahal mereka ni menunggang saja. Mereka ada agenda kuburiyun lah. Agenda sufi dia lah. Agenda kepentingan kekayaan dia. Tiba-tiba dia tunggang lah. Melayu tunggang Ahlul Bait. Macam tu lah. Boleh jadi kita akan mengatakan bagaimana mungkin pengikut-pengikut yang setia kepada imam-imam ini yang dikenali dengan Syiah, orang panggil Syiah ni, mampu bertindak dengan begitu kejam pula kepada imam-imam mereka. Tidakkah mereka sanggup mempertahankan nyawa demi mempertahankan imam mereka? Sepatutnya tengok dari kitab dia agak potohan imam yang 12 dia. Yang bawah ni memang lah begitu, pertahan habis-habis. Tapi mereka atas ada kepentingan ni tak? Mereka ni tunggang je tak? Hak bawah ni siapa sanggup bakar kereta je tak? Mufti boleh bakar. Punya taksubnya kerana dia ditipu hamba yang bawah-bawah ni. Alik atas tak bakar. Pasal mereka tahu. Begitu juga ni tak? Mereka ni bukan bertahankan nyawa mereka untuk imam 12 mereka yang atas-atas ni lah yang ada kepentingan ni. Secara ringkas kita boleh katakan keheranan seperti ini mungkin timbul daripada fikiran Syiah. Dia tidak mengetahui latar belakang kewujudan Syiah itu sendiri. Mereka, pokok Syiah pun bengong ni. Sebab itu pun ada yang masuk, keluar dari Syiah ni. Masuk sunnah mula lah. Masuk Islam mula lah. Kerana, ia rasa pelik dan kita saling bertentangan. Ini sekali pun nak bunuh imam 12 ni. Pelik sungguh ni. Mereka hanya menerima secara membaik buta daripada orang terdahulu mereka sendiri. Tak tahu orang Syiah ni kadang gitu, taksub ni nak. Kita tahu cerita apa pun ni. Sekadar taksub ni. Orang kata terancam Melayu, terancam. Tak tahu apa benda terancam. Cara terancam tak tahu. Bui tanah. Atas nama pajak kononnya beribu hektar, tidak terancam. Itu cara setengah-setengah tu gitulah. Pokok Syiah gitu ni tak tahu. Dia tak tahu cerita orang atas ni pokok Syiah kumpulan boboh. Tok guru dia, alim-alim di atas dia ni. Ada kepentingan. Ada pun orang yang mengadakan suatu fahaman dengan tujuan-tujuan tertentu dan masih hidup ketika ajaran dan fahaman itu mula dikembangkan, tentu sedar maksud dan tujuan mereka mengadakan ajaran tersebut. Orang atas, orang tua-tua ni, orang yang berpengaruh ni, mereka ada matlamat ni. Mereka guna Ahlul Bait sebagai tonggang politik mereka ni. Mereka boleh tonggang. Begitu juga dengan betul lah Melayu kau politik apa dak. Bangsa apa pun dak, ditunggang gitulah. Walaupun pada lahirnya mereka menunjukkan taat setia dan kasih sayang kepada imam-imam tersebut, mereka ada kepentingan, mereka boleh sampai tahap bunuh ni. Begitulah. Dia ada kepentingan, masalah.
berlakon boleh tak? Yang ketiga, antara bukti yang menunjukkan tidak ada peranan Yazid dalam pembunuhan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu di Karbala adalah adanya hubungan persemendaan antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Anak beranak Yazid, anak beranak Muawiyah ni ramai berkahwin. Silang kahwin antara keluarga Muawiyah, keluarga Yazid ni dengan keluarga Sayyidina Ali, Sayyidina Husain ni banyak bersilang kahwin. Anak beranak. Tok mentua, mertua dah. Bira, ya ipar. Abang ipar, adik ipar. Takkan nak bunuh abang ipar kita, adik ipar kita. Tok bapak mertua kita, nak menantu kita nak bunuh. Jadi benda tu pelik lah. Sebenarnya, bahkan golongan Syiah bertanggungjawab membunuh beliau bersama dengan ramai orang yang ikut serta dalam rombongan tersebut. Yang bunuh-bunuh ni pokok Syiah. Mereka ni katanya suka mereka tidak ada hubungan darah, tidak ada persemendaan pun. Tak jadi adik ipar atau bapa ipar, menantu, mertua ke apa. Tak ada dengan pokok Syiah lain. Tapi Hasan Husain ni ada talian pertalian keluarga ni, persemendaan ada. Nikah kahwin, menantu, ipar dua ya dah. Adik ipar, abang ipar, kakak ipar macam-macam jadi dah. Jadi mereka tak akan nak bunuh anak beranak mereka dah. Sebenarnya jadi anak beranak dah. Istilah Bani Abbasiyah, Bani Umayyah ni istilah yang cuba memperandakan hubungan lah jahiliyah. Istilah tu pun ada unsur jahiliyah. Seolah-olah mereka ni mementingkan keluarga mereka saja. Sebenarnya mereka tidak begitu dah. Tidak mungkin orang bermaruah seperti kalangan Ahlul Bait akan berkahwin dengan orang diketahui sebagai pembunuh atau orang bertanggungjawab membunuh ayah, datuk dan atau bapa saudara mereka. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Tak mungkin. Ni pakak menikah. Lepas tu perkahwin lagi. Lagi kuat kahwin ni. Anak beranak Husain. Anak cucu Husain ni kahwin dengan anak beranak Yazid. Anak beranak Yazid. Jadi semakin kata, janganlah bergaduh. Siapa tahu kalau mereka tahu memang yang membunuh ni tentera Yazid atau Yazid. Tentu mereka tak akan putus lah. Tapi sengaja duduk bersama, kahwin persembahan itu banyak. Selain daripada menunjukkan perintah-perintah dari kalangan Bani Umayyah yang terdiri daripada anak cucu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu dan Sayyidina Yazid, bagaimana orang yang tidak bersalah dalam pembunuhan ini, ia juga menunjukkan mereka adalah golongan yang banyak berbudi kepada Ahlul Bait. Yang pemerintah-pemerintah Bani Umayyah ni nak. Anak cucu Sayyidina Muawiyah ni, Yazid dan seterusnya, memang banyak jasa tolong keluarga Ahlul Bait ni. Banyak dibagi duit ni. Bukan Hasan Husain, anak cucu Hasan Husain pun banyak ditolong ni. Bahkan sentiasa menjalankan ikatan kasih sayang begitu erat. Sangat-sangat erat. Kahwin bersemendaan ni banyak ni. Antara contoh yang akan dikemukakan di sini adalah anak perempuan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bernama Ramlah. Berkahwin dengan anak Marwan bin Hakam. Ada yang bernama Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, iaitu saudara kepada Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan. Gini lah bukit dah. Saudara Amirul Mukminin Sayyidina Muawiyah lah. Jadi adik-beradik kau kegana ni. Jadi yang pentingnya Abdul Malik bin Marwan ni kahwin dengan Ramlah. Abdul Malik bin Marwan ni kahwin dengan Ramlah, anak Sayyidina Husain, anak Sayyidina Ali ni. Ibn Hazm dalam Jamhuratul Ansab halaman 80. Nasab ni, kitab nasab. Seorang lagi anak perempuan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkahwin dengan Amirul Mukminin Abdul Malik sendiri, iaitu khalifah yang keempat daripada kerajaan Bani Umayyah. Itulah ni anak-anak yang bukan mak Fatimah lah. Bini lain lah. Lepas mati Fatimah tu baru dia menikah dengan orang lain lah. Jadi ramai lah anak dia lain. Bukan lah cucu tiri, bukan cucu sungguh Nabi lah tak. Cucu Nabi sungguhnya betul lah Hasan Husain. Ada berapa orang lagi dah. Lepas tu daripada anak lain Zainab pada dah. Dan seorang lagi anak perempuan Ali radhiyallahu anhu berkahwin dengan Amirul Mukminin Abdul Malik sendiri, iaitu khalifah yang keempat daripada kerajaan Bani Umayyah. Dirujuk Al-Bidayah wa Nihayah jilid 9 halaman 9. Seorang lagi anak perempuan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, iaitu Khadijah. Nama Khadijah ni. Berkahwin dengan anak gubernur Amir bin Quraisy dari Bani Umayyah bernama Abdul Rahman. Menteri besar kita kata dia. Rujuk Jamhuratul Ansab halaman 88. Anak Sayyidina Ali juga. Amir bin Quraisy adalah gubernur bagi pihak Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu di Basrah. Dan dalam peperangan Jamal dia berada di pihak lawan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Amir bin Quraisy ni dia memang dia berada di pihak Muawiyah. Tiba-tiba dia kahwin lepas tu lah, nak kahwin dengan
anak kepada Sayyidina Ali lah. Mungkin habis dia ke apa tolong jadi wali ke mati dia Sayyidina Ali, tak tahulah. Cucu Sayyidina Hasan radhiyallahu pula, cucu Sayyidina Hasan pula bukan seorang dua yang berkahwin dengan pemimpin kerajaan Bani Umayyah. Bahkan sejarah mencatatkan 6 orang daripada cucu beliau berkahwin dengan mereka. Cucu ni orang, cucu Sayyidina Hasan berkahwin dengan pemimpin Bani Umayyah. Pemimpin Bani Umayyah, tak kira lah anak beranak Zaid, Muawiyah ke apa tu lah, Utsman ke apa. Mereka ni ramai berkahwin dengan ni orang lah, berkahwin dengan ni orang cucu Sayyidina Hasan berkahwin dengan mereka dah. Pertama contohnya mereka dah, iaitu pertama Nafisah binti Zaid bin Hasan. Nah dah, cucu Hasan lah. Berkahwin dengan Amirul Mukminin Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Kahwin dengan khalifah. Jadi tinggi ni. Rapat benar. Kerajaan Ahlul Bait. Kata Bani Umayyah. Bukan Bani Umayyah ni. Ahlul Bait juga. Keluarga Ahlul Bait juga. Cuma melalui orang perempuan lah. Nah. Yang kedua. Zainab binti Hasan Al-Musanna bin Hasan bin Ali. Juga berkahwin dengan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Zainab adalah antara orang yang turut serta dalam rombongan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu ke Kufah. Zainab ni cucu Hasan, ada dia masa pergi Kufah di Karbala dah. Dia juga adalah salah seorang yang menyaksikan peristiwa pembunuhan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu di Karbala dengan mata kepalanya sendiri. Dia bocornya, Syiahnya bunuh. Dia berkahwin dengan Al-Walid bin Abdul Malik juga dah. Yang ketiga dah. Ummul Qasim binti Hasan Al-Musanna bin Hasan bin Ali berkahwin dengan cucu Sayyidina Osman, iaitu Marwan bin Aban. Ni kahwin dengan Sayyidina anak beranak cucu Sayyidina Osman pula dah. Anak beranak tu lah. Anak beranak Muawiyah juga dah. Ummul Qasim ini selepas kematian suaminya Marwan berkahwin pula dengan Ali Zainal Abidin bin Al-Husain. Nah dah. Pokok cucu-cucu dara paman ni. Kahwin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain pula ni. Ya nah. Tok dia Hasan kahwin dengan cucu dara. Kata-kata ni nak. Yang ketiga, yang keempat nak. Cucu perempuan Sayyidina Hasan yang keempat berkahwin dengan anak kepada Marwan bin Al-Hakam, itu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu sendiri ni. Anak cucu perempuan Sayyidina Hasan yang keempat berkahwin dengan anak kepada Marwan bin Hakam. Kenapa nama Muawiyah ni? Mungkin Sayyidina Muawiyah atau Muawiyah ni. Anak kepada Marwan ni. Ada nama Muawiyah ni. Yang kelima, cucu Sayyidina Hasan radhiyallahu yang kelima bernama Hammadah binti Hasan Al-Musanna berkahwin dengan anak saudara Amirul Mukminin Marwan bin Hakam, iaitu Ismail bin Abdul Malik. Ini anak saudara Marwan pula. Cucu Sayyidina Hasan. Lama lah dia. Yang kelima dah. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam. Cucu Sayyidina Hasan radhiyallahu yang keenam bernama Khadijah binti Husain bin Hasan bin Ali. Juga pernah berkahwin dengan Ismail bin Abdul Malik yang tadi sebelum sepupunya Hamadah. Sepupu dia Hamadah ni. Dia kahwin, boleh kahwin ke? Kumpul sepupu tak apa, dia beradik je tak boleh. Ataupun kahwin mati, kita tahu siapa dia dulu lah. Perlu diingat bahawa kesemua mereka ada meninggalkan zuriat. Anak cucu ramai lagi dah. Dalam kalangan anak cucu Sayyidina Husain radhiyallahu pula ramai yang menjalinkan perkahwinan mereka dengan individu-individu dari keluarga Bani Umayyah. Jadi sepatut tidak timbul kerajaan Bani Umayyah. Keluarga Ahlul Bait, anak beranak belakang dah. Antaranya pertama anak perempuan Sayyidina Husain radhiyallahu yang terkena Sakinah. Anak perempuan Sayyidina Husain. Selepas berapa lama suaminya Mus'ab bin Zubair terbunuh, beliau berkahwin dengan cucu Amirul Mukminin Marwan, iaitu Al-Asbagh bin Abdul Aziz bin Marwan. Cucu Marwan. Anak Sayyidina Husain kahwin dengan cucu Marwan. Asbagh adalah saudara kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Asbagh ni adik-beradik kepada Umar bin Aziz. Sedangkan isteri Asbagh yang kedua ialah anak kepada Amirul Mukminin Yazid, iaitu Ummu Yazid. Ni kau bersila-sila gitu lah. Nak beranak belaka dah.
Yang kedua, Sakinah anak Sayyidina Husain radhiyallahu anhu juga pernah berkahwin dengan cucu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu yang bernama Zaid bin Amr bin Uthman. Kahwin, alah cerah kau mati kau dah. Tapi kahwin lah, pernah kahwin. Sementara anak cucu kepada saudara Sayyidina Husain iaitu Abbas dan bin Ali, anak cucu pada adik-beradik Husain lah, iaitu Abbas bin Ali lah. Mak lain lah ni, mak lain. Dan lain-lain juga mengadakan perhubungan persemendaan dengan keluarga Umayyah, keluarga Muawiyah dan sebagainya, Utsman Muawiyah dah. Antara yang dapat disebutkan adalah cucu perempuan kepada saudara Sayyidina Husain radhiyallahu anhu iaitu Abbas bin Ali. Jadi cucu kepada Abbas bin Ali lah. Bernama Nafisah binti Ubaidillah bin Abbas bin Ali. Berkahwin dengan cucu Amirul Mukminin Yazid yang bernama Abdullah bin Khalid bin Yazid bin Sayyidina Muawiyah. Cucu kepada Yazid. Cucu kepada Abbas bin Ali ni kahwin dengan cucu kepada Yazid. Datuk kepada Nafisah iaitu Abbas bin Ali adalah antara orang yang ikut serta dalam rombongan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu ke Kufah juga. Beliau terbunuh dalam pertempuran di medan Karbala. Abbas bin Ali ni adik-beradik tiri dah, adik-beradik mak lain dah. Adik-beradik sama lah, pok solo dah, nak kata tiri dia. Adik-beradik pok sama, Abbas bin Ali. Dia pergi ke Kufah bersama dengan tu. Dan dia ni pertahan ke Husain kot lah, pergi lah. Dibunuh oleh Syiah lah. Kalau tidak, dia tak berilah cucu dia, ke anak beranak dia, tak berilah cucu dia menikah dengan cucu Yazid. Mereka tahu yang bunuh Husain tu bukan tentera Yazid, tapi pok Syiah Kufah. Ni sokongan, kena mikirlah kita lah. Ini untuk guru besar tau. Maulana besar, tapi tak percaya lagi cerita-cerita sejarah yang tidak diberi penerangan jelas. Sekiranya benar cerita yang diambil oleh ahli-ahli sejarah daripada Abu Mikhnaf, Hisham dan lain-lain tentang kezaliman Yazid di Karbala. Cerita sejarah ni insya-Allah Yazid pergi perai bunuh tentang Yazid. Pak Yazid sendiri dia. Yang dikatakan merintahkan supaya tidak diberikan setitik pun air walaupun kepada kanak-kanak yang ikut serta dalam rombongan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu tersebut. Sehingga mereka mati kehausan. Habis mati anak cucu Sayyidina Husain kononnya dah. Cerita dalam kitab sejarah besar. Perawi dia yang Abu Mikhnaf, Hisham dia. Apakah kemungkinan perkahwinan antara cucu kepada Abbas ini berlaku dengan cucu Yazid ni? Cucu yang kena bunuh di Karbala ni, cucu Abbas bin Ali ni, kahwin dengan cucu Yazid. Boleh berlaku. Kalau ikut cerita ni, mati anak cucu ni, tak biar setitik pun. Mati dahaga, mati kelaparan dah. Dengan cerita sejarah ni. Adakah kekejaman-kekejaman yang tidak ada tolak bandingnya dalam sejarah dapat dilupakan begitu mudah oleh anak-anak cucu orang teranaya di medan Karbala tersebut? Kalau betul lah. Siapa kau nak dahaga lah nak mati ke diri. Kalau tak mati lah. Kalau mati dia lagi bohong nak. Cerita. Dia tak mati, tak boleh dari setitik air tau. Dahaga bukan main. Kau kering lah. Kena apa? Kena sekat makanan lah. Mestilah mereka dendam. Tiba-tiba kahwin pula. Benda tu kita tengok logik lah. Jangan percaya kata bela Melayu. Tapi kita tak tengok dari sisi lain. Mereka ni kata bela Melayu tiba-tiba perpakat dan bangsa lain, perpakat dan puak lain merampas harta orang Melayu. Kita pun cerdik lah, kita cerdik. Begitu ke cerita ni nak Karbala ni. Apalagi jika dilihat pada zaman berlakunya perkahwinan mereka ini. Bukan lagi di zaman kekuasaan keluarga Yazid. Bahkan yang berkuasa ketika itu ialah keluarga Marwan. Dia bukan tu kata kerajaan muluk. Cerita hak kata 30 tahun kerajaan yang merintah kerajaan beraja dah. Tidak betul dah. Bahasanya Yazid lepas tu bukan beri ke adik-beradik dia, ke anak dia. Tidak. Pergi pada Marwan pun tak. Marwan lebih dekat pada Utsman. Jadi dia timbul sebenarnya kerajaan Umayyah. Kerajaan apa atau kerajaan anak beranak. Betul lah. Jadi sepupu je juga anak. Tahu jauh lah sikit dengan Yazid ni. Tidaklah dekat betul rapat. Begitu juga. Jadi Umar bin Aziz. Bukan anak beranak Marwan. Yazid ni. Di sana tidak terdapat satu pun alasan untuk kita mengatakan perkahwinan itu berlaku secara kekerasan ataupun secara paksaan. Tak ada bukti dah. Memang suka sama suka, anak beranak suka baik antara satu sama lain. Perkahwinan mereka membuktikan kisah-kisah kezaliman yang dilakukan oleh tentera Yazid kononnya ke atas rombongan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu itu hanyalah rekaan-rekaan oleh Abu Mikhnaf Al-Kalbi dan anaknya Hisham serta lain-lainnya.
perawi pencerita sejarah ni. Yang hebat-hebat ni. Dan kitab sejarah besar ada pok ni, nama pok ni lah banyak sekali. Dipuji sebagai tokoh sejarah yang hebat. Dan kitab-kitab Ahlussunnah juga. Jadi kita nak terima kat pelik, bercanggah lah. Cucu kepada saudara Sayyidina Husain radhiyallahu Muhammad bin Ali, yang terkenal dengan nama Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah ni bernama Lubabah. Jadi Muhammad bin Hanafiyah ni adik-beradik adik-beradik Sayyidina Husain juga lah. Adik-beradik Sayyidina Husain. Jadi tahu lah pok bukan dia Ali lah, pok dia Muhammad bin Ali nama sebenarnya, tapi dia jadi Muhammad bin Hanafiyah dah. Jadi gelar dia lah. Jadi dia sebenarnya Muhammad bin Ali. Jadi Muhammad bin Ali ni ada cucu dia bernama Lubabah. Berkahwin dengan Sa'id bin Abdullah bin Amr bin Sa'id bin As bin Umayyah. Ayah kepada Lubabah ini ialah Abu Hisham Abdullah, yang dikenali sebagai imam oleh Syiah Qaisamiyah. Ayah kepada Lubabah ni cucu lah dia. Ada cucu kepada cicit lah kepada Muhammad bin Ali ni. Cicit kepada Ali, cicit kepada Ali dia, cucu kepada Muhammad bin Ali, Muhammad bin Hanafiyah ni. Jadi pok dia tu anak kepada Muhammad bin Ali ni. Ayah kepada Lubabah ni, anak kepada Muhammad bin Ali ni ialah Abu Hisham Abdullah. Dia ni jadi Syiah Qaisamiyah. Pasal Syiah ni golongan Ahlul Bait, penyokong Ahlul Bait. Kadang dia bergaduh sama dia. Qaisamiyah ni sokong Abu Hisham Abdullah. Dia tunggang lah. Kadang-kadang anak beranak tu tak cara pun dah. Cucu Nabi ni tak cara, tapi mereka menggunakan slogan Ahlul Bait, orang ni sokong ni, orang ni sokong ni sebagai benteng politik mereka ni. Modal politik mereka. Demikianlah serba ringkasnya dikemukakan hubungan persemedaan yang berlaku antara keluarga Bani Umayyah dengan Bani Hashim. Yang terutamanya anak cucu Sayyidina Ali radhiyallahu Hasan dan Husain radhiyallahu. Begitu rapat, begitu banyak persemedaan kahwin-mengawin, menantu mertua. Ipar ni dah, ipar dua ni banyak berlaku antara Bani Umayyah, keluarga Bani Umayyah dengan keluarga anak cucu Sayyidina Ali. Sedangkan apa yang disebutkan oleh kitab-kitab Al-Ansab dan sejarah banyak tentang hubungan persemadaan nikah kahwin antara mereka. Bagi mendapat keterangan yang lebih lanjut, boleh dilihat kitab-kitab Jamharatul Ansab, Nasbu Quraisy, Al-Bidayah wan Nihayah, Umdatul Talib fi Ansab Al-Abi Talib dan lain-lain. Jika dilihat daripada sudut riwayat pula, maka nilai cerita-cerita di sepanjang peristiwa Karbala itu tidak lebih daripada hikayat. Reka cerita nak suruh sedap, cerita novel, kita kata fiction. Dia tidak mampu bertahan apabila diuji dengan batu menguji sistem riwayat. Kalau kita cek dari segi sistem sanadnya ataupun sistem kritikan isi kandungan riwayat tersebut akan runtuh lah, lemah lah. Ini kerana tidak ada seorang pun pewarta kisah itu yang menjadi saksi bagi peristiwa tersebut. Cerita dia ni tak ada sanad lah kadang-kadang. Tak tengok jadi cerita, tak tambah-tambah nak suruh sedap jadi fiction. Pewarta dan pencerita yang paling awal bagi peristiwa Karbala ini ialah Abu Mukhnaf Lut bin Yahya yang hidup pada kurun kedua hijrah. Waktu hijrah. Boleh dikatakan 90% peristiwa Karbala yang adalah berpunca daripadanya. Padahal dia adalah seorang yang dihukum oleh tokoh-tokoh ilmu rijal sebagai seorang Syiah yang hangus, yang pekat, yang melampau. Satu Syiah yang pekat, pembohong dan mereka hadis-hadis palsu. Ada ulama kata dia ni pembohong. Kazab, mereka hadis palsu. Pencerita pasal Karbala ni, ustaz-ustaz kita ambil daripada Pak Udin lah. Sedap cerita dia, cerita fiction, cerita rekaat. Sedap novel, cerita novel lah. Dia menulis beberapa buku yang memuatkan cerita-cerita perang saudara di permulaan Islam seperti peperangan Jamal, peperangan Siffin, perang di Nahrawan, juga pertempuran di medan Karbala yang terkenal dengan nama Maqtal Abi Mikhnaf. Cerita perang Abi Mikhnaf. Buku-buku itu penuh dengan gambaran-gambaran yang berlebih-lebihan dan benar-benar mencerminkan meta alih cerita lah. Qusah. Ustaz selebriti ni. Jenis-jenis ustaz selebriti dia ni.
rekod cerita lah. Sedap dengan cerita dia. Banyak pula cerita itu hasil rekaannya sendiri sahaja. Tak ada sebenarnya tu. Tidak boleh rekod. Kumpulan tulisan Abu Mikhnaf ini yang menjadi sumber rujukan utama At-Tabari. Tarikh Tabari banyaklah ni. Dalam tarikhnya yang terkenal dengan Tarikhul Umam wal Muluk atau Tarikh Tabari. Dalam kitabnya itu At-Tabari sering kali mengulangi kata-kata qala Abu Mikhnaf, yakni berkata Abu Mikhnaf. Ahli sejarah yang datang kemudian pula bersandar terus kepada Tabari tanpa menapihnya lah. Dengan itu cerita rekod ni, cerita ni, Abu Mikhnaf ini semakin mendapat tempat dalam sejarah. Dia sedap, ceritanya sedap bunyi. Cerita rekod ni sedap lah dah. Tambah cerita. Tambah sikit. Jadi sedap dengar. Dan sekali jadi itulah orang-orang kemudian ni ambil cerita dia. Ketika peristiwa Karbala itu berlaku, Abu Mikhnaf belum lagi wujud di dunia itu. Imam Zahabi mengatakan Abu Mikhnaf mati pada tahun 170 Hijrah. Ada pula yang mengatakan dia mati pada tahun 157 Hijrah. Artinya lebih kurang 100 tahun selepas peristiwa Karbala itu. Dia baru hidup, baru mati gitulah. Sekarang mari pula kita melihat kedudukan Abu Mikhnaf pada pandangan tokoh-tokoh ilmu rijal. Ini kerana dengan mencerminkan ilmu rijal, ilmu perawi hadis, tokoh-tokoh hadis ni. Kita ni siapa dia, ni jahat ke, nipu ke, baik ke, siqah ke. Kita dapat melihat rupa paras pewarta, pencerita suatu cerita tersebut. Mukanya akan kelihatan pada kita melalui cermin ini. Bukan cermin style, cermin kita mau tengok cermin tu, tapi cermin kitab. Sama ada cantik ataupun hodoh. Imam Zahabi dalam kitab Mizanul I'tidal menulis tentang Abu Mikhnaf ini katanya, tidak boleh dipercayai. Abu Halim dan lain ulama jarah dan ta'dil meninggalkannya. Dia tidak menerima riwayatnya. Daruqutni berkata dia seorang yang lemah. Ibnu Ma'in berkata dia seorang yang tidak boleh dipercayai. Murrah berkata dia seorang yang tidak bernilai. Dan Ibn Adi berkata dia adalah seorang Syiah yang hangus. Syiah pekak, Syiah kerak dia. Ahli cerita mereka. Patak koli kita kata dia. Sangat kuat Syiah dia. Imam Suyuti dalam La'alil Masnu'ah menghukum Abu Mikhnaf dan seorang lagi ahli cerita sepertinya itu Al-Kalbi dengan berkata Lut, yakni Abu Mikhnaf, dan Al-Kalbi adalah dua orang pendusta besar. Imam Suyuti ni lembut lah. Tasahud. Tapi sini kata pendusta besar Abu Mikhnaf dan Kalbi ni. Pengarang Tajul Arus pula memperkenalkan Abu Mikhnaf dengan mengatakan dia adalah seorang ahli cerita Syiah, punah dan ditinggalkan riwayatnya. Berkenaan Muhammad As-Sa'id Al-Kalbi, Ibn Hibban berkata Kalbi adalah seorang Saba'i, orang yang mengikut jejak langkah Abdullah bin Saba'. Kalbi ni Saba'i lah. Pengikut Abdullah bin Saba' dan pengikutnya lah golongan Saba'iyah. Lepas tu yang menahirkan Ali ke apa ni, pokok ni. Kalbi, Muhammad Sa'id Kalbi ni. Dia adalah daripada kalangan orang berfahaman bahawa Ali tidak mati. Ali jadi Tuhan. Bahkan dia akan datang ke dunia ini dan akan memenuhinya dengan keadilan. Sebagaimana dipenuhi sebelum itu dunia ini dengan kezaliman. Ibn Ma'in berkata Kalbi ini seorang yang tidak boleh dipercayai. Pendusta besar tapi kena ingat. Pada masa tu ramai juga anggap itu guru dia. Tuan guru dia. Kita ulama kediri, ulama tokoh-tokoh rijal yang kata dia pendusta. Orang lain tak tahu ni. Anggap itu tokoh ni, tok guru besar. Pakai serbai besar juga ni. Begitu dia kata-kata kita guna kaedah. Kalau tok guru kiri, Rasulullah ke kanan, kita ikut tok guru kita. Jadi sesat lah. Tak boleh gitu, kena ikut Nabi lah. Kita tak boleh. Cumanya, kalau kita faham lain tu, tak belajar, tok guru salah, mungkin faham lain. Tapi kaedah kena ikut tok guru, ikut Nabi, bukan ikut tok guru. Tok guru ni, belum tentu betul dia. Kadang dia tersalah, kadang-kadang memang nafsu dia. Memang jahat. Jauzajani dan lain-lain berkata dia adalah seorang pendusta besar. Ada Al-Kalbi. Daruqutni dan sekumpulan besar ulama menghukum dia sebagai matruk. Ni sikit orang tidak terima perwataannya, tak terima ceritanya, dia tinggalkan kerana ada yang menuduh dusta lah. Imam A'mash pula berkata waspadalah daripada Saba'i ini ni. Kalbi ni apa lah. Kerana
Saya mendapati ramai ulama menyaraikannya dia bilang golongan pendusta dah. Begitu juga kedudukan anaknya Hisham. Ia adalah seorang yang tidak terima periwatannya Hisham bin Kalbi ni anaknya. Periwatannya oleh ulama rijal, bahkan mereka menghukumnya sebagai pendusta besar juga lah Hisham ni. Ringkasnya beginilah kedudukan mereka dan latar belakang pewarta-pewarta kisah Karbala tersebut. Banyak cerita pun ni lah. Ramai ustaz pakar cerita ni lah. Banyak cerita sedap dengar lah, cerita yang menarik ni. Jadi bagaimanakah akan terima cerita orang-orang yang seperti ini? Dulu ada isu lah, kita ni nak cerita buat novel pasal sejarah Islam ni nak. Ada ustaz-ustaz tegur gini lah ceritanya. Nak suruh sedapnya tambah-tambah lah. Nah, tambah hak comel teh sikit dah betah teh. Betul boleh berdusta dah. Atas nama Nabi, nama sahabat, nama tokoh-tokoh besar. Nak novel ke cerita? Nah, tambah kalau nak menguduh enggak lagi berat lah. Bukti sokongan keempat yang menunjukkan pembunuh-pembunuh Sayyidina Husain radhiyallahu dan orang-orang yang menghadapi beliau dengan lengkap bersenjata sebagai musuh itu ia adalah Syiah Kufah. Bukti tambah lagi dah, bukti sokongan keempat dah. Dapat juga dipastikan melalui nama-nama yang disebutkan oleh Sayyidina Husain radhiyallahu dan ditujukan ucapannya kepadanya seperti jadi Sayyidina Husain duk kata-kata sebut nama ni bukan golongan tentera Yazid ke golongan Yazid tapi golongan Syiah. Jadi hak ditujukan ucapannya dia bercakap depan dia ni siapa dia? Sulaiman bin Syarat Al-Khuzai, Musayyib bin Nukhbab, Abdullah bin Sa'ad, Sulaiman bin Surat Khuzai, Musayyib bin Sa'ad, Abdullah bin Sa'ad, Abdullah bin Wal, Rafa'ah bin Syadad, Syabat bin Rabi'i, Hajar bin Abjar, Yazid bin Haris, Urwah bin Qais, Ammar bin Hajjaj, Hur bin Yazid. Dah, tu nama-nama. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 orang yang mesin dia. Al-Majlisi sendiri mengakui orang mukmin dan Syiah seperti Sulaiman bin Surat Khuzai. Pujilah mukmin dan Syiah kata dia. Sulaiman bin Surat Khuzai, Musayyib bin Najabah, Rifa'ah bin Syadad, Habib bin Muzahir. Dan lain itu yang mengutuskan surat pertama kepada Sayyidina Husain radhiyallahu dengan menyebutkan dalamnya Sayyidina Muawiyah radhiyallahu sebagai Al-Jabbar Anid, diktator yang keras kepala dia. Antara tulis dalih mereka adalah sekarang kami tidak mempunyai imam dan ketua, dia kata. Tuan datanglah kepada kami, pujuk Sayyidina Husain dah. Kami akan memberikan sepenuh-penuh ta'zir pada tuan. Sebaik sahaja tuan datang, kami akan menghalau keluar Nu'man bin Bashir Gubernur Kufah. Dari Kufah ini, wassalam, rujuk ila ayat 36. Jadi pokok ni, hak pokok yang hak marah, hak Sayyidina Muawiyah Husain marah ni, pokok ni, pokok Syiah ni. Hak panggil Sayyidina Ali untuk sokong dia dah. Perkara yang sama juga disebut dalam kitab Muntaha Al-Amal jilid 1 halaman 303. Lihat juga Tarikh Tabari jilid 4 halaman 261 hingga 262 dan Al-Kamil fi Tarikh jilid 3 halaman 266. Surat ini disampaikan oleh Abdullah bin Sab'un Al-Hamdani dan Abdullah bin Wal kepada Sayyidina Husain radhiyallahu. Pokok ni, pokok hak nak balah, hak kata bercakap nama disebut Sayyidina Husain. Selepas surat ini, pembesar-pembesar Kufah dan orang kenamaannya yang mana bilangan mereka adalah seramai 150 orang mengirimkan pula surat kepada beliau melalui Qais bin Mushir, Abdullah bin Syaddad dan Ammar bin Abdullah. 2 hari selepas itu penduduk Kufah menghantarkan pula surat kepada beliau melalui Hani' bin Hani' al-Sab'i dan Sa'id bin Abdullah al-Hanafi. Antara kandungan surat itu adalah selepas bismillah. Bahawa segeralah sampai kepada kalangan teman-teman dan pengikut-pengikut Tuan. Semua kami sudah pun bersiap sedia menanti Tuan. Selepas itu Syabat bin Rabi'i, Hajar bin Abjar, Yazid bin Harith, Urwah bin Qais, Ammar bin Hajjaj dan Muhammad bin Umar At-Tamimi pula mengirimkan surat yang lebih kurang isi kandungannya dengan surat-surat yang lalu dah. Sokong nak suruh Sayyidina Husain ni pergi ke Kufah lah. Rujuk dia Al-Uyun halaman 37, Muntaha Al-Amal jilid 1 halaman 33. Tarikh At-Tabari jilid 4 halaman 262 dan Al-Kamil fi Tarikh jilid 3 halaman 267. Walaupun begitu, Sayyidina Husain radhiyallahu masih teragak-agak menyambut seruan mereka sehinggalah sampai surat-surat mereka kepada beliau sebanyak lebih kurang 12,000 pucuk. Hatam macam nak. Ramai pula datang orang yang diutuskan oleh penduduk Kufah untuk pujuk Sayyidina Husain ini pergi ke Kufah. Pada ketika itu barulah Sayyidina Husain radhiyallahu membalas surat mereka dengan menulis begini. Surat ini adalah daripada Husain bin Ali kepada orang mukmin dan muslim daripada kalangan Syiah. Penyokong Sayyidina itulah Sayyidina Ali, Sayyidina Husain ke apa ni. Surat-surat Tuan sudah pun saya terima semuanya. Sekarang saya hantarkan surat kepercayaan saya Muslim bin Aqil.
Nanti bagi dia menuliskan surat kepada saya, pengutus-pengutus surat adalah daripada orang yang mulia, bijaksana dan bertanggungjawab. Maka insya-Allah dengan segera saya akan datang kepadamu. Rujuk Jilad Al-Uyun halaman 307, Muntahal Amal jilid 1 halaman 33, Tarikh Tabari jilid 4 halaman 202 dan Al-Kamil fi Tarikh jilid 3 halaman 207. Apabila menyebut nama orang-orang ini, mungkin ada orang berkata bahawa mereka itu sebenarnya adalah orang yang setia kepada Ibn Ziyad dan kerajaan. Ibn Ziyad ni, dia benar ke apa dah. Nah, mereka hanya menyamar sebagai Syiah, bukannya Syiah sebenar. Itu mereka kata tuduh gitu. Semata-mata bagi merangkap Saddam Hussein al-Au. Tuduh. Tentera Yazid lah. Ya. Oleh itu, mudah sekali mereka mengarahkan pemberontak-pemberontak berkumpul di hadapan kediaman Gubernur Ibn Ziyad di Kufah. Kemudian tampil pula di medan Karbala bagi menentang dan memerangi Hussein. Seterusnya membunuh beliau dan orang ikut serta dengan beliau. Bagi menjawabnya, kita akan berkata, inilah tuduhan mereka ni. No. Alasan seperti ini mungkin boleh terima oleh orang ahli sunnah dan juga orang tidak mempunyai kepercayaan imamah. Boleh percaya ni, orang tak percaya imamah. Namun orang yang percaya para imam itu punya satu buku daftar nama-nama syiahnya berserta nama ayah mereka daripada pihak Allah SWT dan ada yang tertolak sama sekali. Dalam kitab Kafi jilid 1 halaman 203 dinukil ke kata-kata Imam Ar-Ridha. Kami memang mengenali seseorang daripada apabila kami melihatnya sama ada ia seorang mukmin ataupun ia seorang munafik. Sesungguhnya syiah kami tertulis nama mereka bersama-sama ayah mereka dalam buku catatan yang ada pada kami. Ini dari kitab Syiah Al-Kafi dah, macam Sahih Bukhari. Demikian juga disebut dalam kitab Ihtijaj Tabari, ciri-ciri seorang imam. Padanya ada satu daftar yang tertulis di dalamnya nama-nama musuhnya sehinggalah hari kiamat. Rujuk Al-Ihtijaj jilid 2 halaman 437. Jadi bagaimanakah Sayyidina Hussein al-Da'u yang dipercayai sebagai imam oleh orang Syiah itu tidak akan mengetahui pula syiahnya, pengikutnya yang menjemput beliau untuk memberontak itu? Cakap tak tahu boleh. Mana mungkin beliau mendedahkan diri kepada bahagia yang mengancam negara beliau dan ahli keluarga bersendiri dalam perjalanan tersebut. Yalah. Bukti sokongan kelima yang menunjukkan pembunuh Sayyidina Hussein al-Da'u adalah orang Syiah Kufah sebenarnya, iaitu nasihat orang tua daripada kalangan sahabat dan juga sanak saudara beliau supaya tidak terpengaruh dengan golongan Syiah tersebut. Golongan Syiah yang kononnya menyokonglah Ahlul Bait ni dah. Mereka mengingatkan Sayyidina Hussein al-Da'u berkenaan pengkhianatan dan kebiadaban Syiah kepada abang dan ayah beliau pada masa-masa yang lalu. Sebagai contohnya di sini akan dikemukakan nasihat beberapa sahabat beliau. Antaranya adalah Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan Hussein mendorong saya supaya memberontak, maka saya pun berkata kepadanya, bertakwalah kepada Allah SWT dalam hatimu. Tetaplah duduk di rumahmu dan janganlah engkau memberontak kepada imammu, Khalifah Yazid. Rujuk Al-Bidayah wan Nihayah jilid 8 halaman 163. Abu Walid Al-Laitsi menceritakan tindakannya menghalang Sayyidina Hussein al-Da'u untuk berangkat ke Kufah dengan katanya, maka aku menahannya daripada keluar memberontak dengan nama Allah SWT. Kerana orang memberontak bukan dengan sebab yang wajar adalah orang keluar membunuh diri sendiri sahaja. Rujuk Al-Bidayah wan Nihayah halaman 163. Jabir bin Abdullah berkata, aku menasihati Hussein dengan berkata, bertakwalah kepada Allah SWT dan janganlah engkau melagakan sebahagian orang dengan sebahagian lain. Rujuk Al-Bidayah wan Nihayah. Sementara Ibn Umar yang dipanggil dengan gelaran Syekhus Sahabah pula menasihati Hussein dengan katanya, anak Umar, Ibn Umar dah. Bertakwalah kepada Allah, janganlah engkau memecah belahkan perpaduan umat Islam. Jangan pecah belah umat Islam ni. Nak pecah, nak tukar Perdana Menteri sama. Janganlah. Tunggu masa dia lah. Tarikh At-Tabari jilid 4 halaman 204. Ibn Abbas yang dianggap sebagai orang tua daripada kalangan Ahlul Bait, pada masa itu juga puas menasihati Hussein. Seperti orang lain. Ini Ibn Abbas ni. Sepupu Nabi juga. Tetapi tidak didengari oleh Hussein. Mengikuti apa yang dikemuka oleh Tabari sampai begini kata-kata Ibn Abbas. Demi Allah, aku yakin engkau akan menurut kata-kataku dengan aku menyentap rambutmu dan memegang tengkukmu supaya semua orang melihat keadaan itu nescaya aku lakukan. Tarikh At-Tabari jilid 4 halaman 288. Abu Bakar bin Al-Haris bin Hisham pula menasihati Hussein dengan katanya, bagaimana engkau akan berangkat demi menyahut jemputan orang yang memberontak dan menderhaka kepada ayah dan abangmu ni? Percaya pun ni tipu dah ayahmu dan abangmu dah. Bukankah engkau sendiri menyaksikan apa yang sudah mereka lakukan kepada abangmu sesudah ayahmu ni? Hasan tikai di pohon dia. Macam-macam lah khianat. Apakah dengan mereka engkau akan memerangi penduduk Syam dan Iraq yang lebih kuat daripadamu dan cukup lengkap senjata mereka? Percaya apa-apa ni. Kata sokonmu, dah lah tak kuat. Khianat pula kau.
ayah dan abang. Bukankah mereka itu orang yang pernah menarik diri daripada menolak ayahmu selepas berbai'ah janji tak setia padanya sehingga sebab dada ayahmu oleh kemarahan? Marah. Padahal seorang yang lebih berpengaruh, lebih perkasa dan lebih dipatuhi ramai. Ali, ayah Husin jauh lebih tokoh lah. Orang nak jadi pemimpin ni bukan sebagai pandai bukan. Jadi kena ada ketokohan. Orang respect dia dah. Orang dengar dah. Raja Al-Mas'ud Murudul Zahab jilid 3 halaman 69 hingga 70. Jadi Ali ni bapak dia pun tak boleh nak kawal bapak ni nak marah. Tiba-tiba langgar bai'ah janji tak setia. Lebih walaupun dia puak pengaruh. Bidak bercakap Husain ni walaupun cucu Nabi dia tidaklah sehebat ayah dia kan. Orang Syiah ni boleh dengar ke? Ada Syiah yang diriwayatkan daripada imam-imam maksum juga membuktikan bahawa pembunuhan Sayyidina Husain radhiyallahu dan keluarganya daripada awal hingga akhir berlaku di tangan orang Syiah sebenarnya dah. Kitab Syiah apa kata? Dia sendiri mengaku dia bunuh tu, popo Syiah. Anjing tu. Bila nak habis dah. Ya Allah, kita ke bila? Baca dulu dah. Oleh sebab itu mereka terpaksa menderita bencana dan malapetaka besar hinggalah ke hari ini. Dalam Usul Al-Kafi, kitab macam Sahih Bukhari ni, disebutkan satu riwayat daripada Abu Hamzah As-Sumali katanya, aku mendengar Muhammad Al-Baqir berkata, wahai Sabit, sesungguhnya Allah Tabaraka Ta'ala menentukan kemunculan Imam Mahdi pada tahun 70 Hijrah. Tetapi apabila Husain terbunuh, maka murkalah Allah SWT ke atas penduduk bumi itu. Lalu ditundakan kemunculannya hingga tahun 140 Hijrah. Lihat dulu cerita Imam Mahdi. Nak kiamat macam dah. Kami ceritakan kepada kamu, tetapi kamu heboh-hebohkan cerita kami. Kami singkapkan tabir rahsia kerana itulah Allah SWT tidak menentukan lagi waktu kemunculannya kepada kita. Jadi, Imam Mahdi dia gaib lah. Gaibah lah. Lepas Imam ke-12 dia. Pakai senyap tak tu. Jadi, Allah marah kononnya tak. Sekali kata Allah marah, sekali kata Allah ni badak, tak tahu, bodoh dah. Tak tahu apa akan berlaku dah. Kerana apa? Kerana nak sesuaikan dengan akidah mereka lah. Allah punya tunggang, agama pun tunggang, lebih baik pun tunggang untuk kepentingan politik mereka. Berkata Abu Hamzah, maka aku kemukakan perkara ini kepada Ja'far As-Sadiq. Memang begitulah yang terjadi. Ujuk Al-Usul Minal Kafi jilid 1 halaman 328. Daripada hadis Syiah ini dapat difahami bahawa pembunuh Sayyidina Husain radhiyallahu itu sememangnya orang Syiah. Jika tidak, tentu kemunculan Imam Mahdi pada tahun 70 Hijrah yang sudah ditentukan Tuhan itu tidak ditundakan. Bukankah kemunculan Imam Mahdi itu satu nikmat dan satu rahmat yang besar kepada golongan Syiah? Bukankah mengikut kepercayaan Syiah, kedatangan Imam Mahdi akan menghadiahkan kerajaan dan pemerintahan kepada orang Syiah di seluruh dunia? Sekiranya pembunuh Sayyidina Husain itu bukan Syiah, kenapa pula mereka dihalang daripada mendapatkan nikmat tersebut? Bukankah dengan mengatakan begitu berarti kita mencabar keadilan Tuhan? Jadi canang-canangkan oleh golongan Syiah sebagai rukun iman mereka. Kenapa pula orang lain yang membuat onar tetapi yang menanggung rugi adalah Syiah? Kalau betul dah. Orang lain buat salah mestilah tidak berlaku, mesti berlaku 140 Hijrah. Sebab dia khianat ke imam mereka, jadi Allah marah. Dan Allah marah, dia ditangguh. Gitu cerita dia. Ya, mungkin ada satu lagi jalan yang di hadapan kita bagi melepaskan Syiah daripada pembunuhan Sayyidina Husain radhiyallahu, iaitu kerana terbunuhnya Husain. Tuhan begitu murka sehingga tidak dapat membezakan lagi sesiapa kekasihnya dan siapa musuhnya. Bahkan sehingga memutuskan keberuntungan kepada pihak musuh dan kerugian pula kepada pihak pihak kekasih dengan menundakan kemunculan Imam Mahdi dia. Jadi Tuhan ni lemah lah. Seolah tak tahu mana kekasih, mana musuh, beri kemenangan pada musuh dia. Jadi mati pula dah. Lepas tu tunda pula Imam Mahdi dah. Pelik lagi tu dah. Dikatakan Yazid melalui gabadannya Ubaidullah bin Ziyad dan panglimanya Umar membunuh Sayyidina Husain radhiyallahu. Tu cerita banyak tersebar lah. Selain daripadanya, ia bercanggah dengan kenyataan dan bukti-bukti yang dikemukakan sebelum ini. Ia juga bercanggah dengan pesanan yang diberikan oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu kepada Yazid tentang Sayyidina Husain radhiyallahu. Bercanggah lah. Muawiyah dan Husain, pesanan Yazid jaga maulid ni dah. Anak cucu Nabi ni dah. Kena sayang dengan khianat juga apa dah. Bercanggah lah. Tadi kita dapat cerita bahawa pembunuhan Sayyidina Khufah. Ada cerita-cerita sejarah tu tu. Dia benar Ubaidullah bin Ziyad dan panglima perai dia lah.
punya Umar ni membunuh Husain ni. Jadi cerita tu bercanggah ni. Pesanan itu dicatatkan oleh Tabari dalam tarikh Tabarinya bahawa adapun Husain bin Ali maka penduduk Iraq sekali-kali tidak akan melepaskannya sehingga mereka mengeluarkannya untuk memberontak. Maka sekiranya ia keluar memberontak terhadapmu dan engkau dapat menangkapnya, maka maafkanlah dia. Kerana beliau mempunyai pertalian rahim yang hampir dengan kita dan juga punya hak yang besar. Beranak lah kau dah. Hak Ahlul Bait lagi dah. Tarikh Tabari jilid 4 halaman 238. Jadi pesan pada tentera gemenanya jangan itulah jaga, jangan terbunuh, jangan apalah. Hasan Husain ni. Di tempat yang lain dinukilkan begini, sekiranya engkau menangkapnya maka maafkanlah dia, kerana jika aku sendiri menghadapi perkara ini niscaya aku memaafkan dia juga. Tarikh Tabari halaman 209. Jadi Yazid ni kata maaf. Tu maaf ni. Perkara yang sama juga disebutkan oleh Mullah Baqir dalam kitabnya Jila'ul Uyun. Kitab Syiah ni. Walaupun selepas mengemukakan pesanan ini, Mullah Baqir menyatakan pendapatnya bahawa wasiat yang diberikan oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu kepada Yazid bukan kerana memikirkan Sayyidina Husain radhiyallahu, tetapi untuk menjaga kerajaan Yazid. Dia belik lah. Dia tahu benda tu dah. Yazid pesan Muawiyah, pesan Yazid, pesan supaya dia jaga molek Husain ni jangan. Jagalah, jaga molek lah. Disebabkan itu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu mengetahui bahawa dengan membunuh Sayyidina Husain radhiyallahu hancurlah kerajaan Yazid. Kononnya gitulah. Namun ini tidak lebih daripada dakwaan rekaan mereka semata-mata lah. Tanpa disokong oleh dalil-dalil kokoh dan memberikan kunci ilmu ghaib pula kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu. Jadi dia ni reka cerita lah. Dia nak nguduh orang. Padahal dia buat lah. Macam dia tolak Jawi. Tuduh orang lain. Geng dia tolak Jawi. Jadi dia belik-belik nampak seolah-olah tu dia sokong Jawi pula dia tolak Jawi. Begitu dia cerita ni. Kalau Sayyidina Muawiyah radhiyallahu memang berniat begitu, kenapakah beliau tidak mengatakan terus kepada Yazid bahawa jangan sekali-kali engkau membunuh Husain kerana pembunuhannya menandakan kehancuran kerajaanmu. Kenapa tak kata macam ni? Walau bagaimanapun pesanan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu itu sudah dikemukakan oleh beliau seperti mana-mana ahli-ahli sejarah yang lain. Iaitu jangan itulah. Jangan maafkan dia, jangan tu tangkap dia, jangan apa dah. Cerita gitu. Yazid pula dalam pesanannya kepada gebadannya Ibn Ziyad menekankan begini, saya mendapat tahu Husain sudah pun menuju ke Iraq. Oleh itu berkawallah di kawasan-kawasan perbatasan negeri. Sesiapa yang diragui, tahan dia, dan siapa yang tertuduh, tangkaplah dia. Namun jangan engkau perangi, kecuali orang yang memerangimu sahaja. Jangan pergi lah. Dan tulislah segera kepadaku tentang apa yang berlaku. Wassalam. Ni pesanan Yazid kepada gebandannya Ibn Ziyad. Rujuk Al-Bidayah wa Nihayah jilid 8 halaman 165. Cerita ni ada tapi tidak diceritakan oleh ustaz-ustaz kita. Tak cerita ke Abu Mikhdaf Lut bin Yahya ni ataupun cerita Al-Kalbi dah, Hisham bin Kalbi anak dia dah. Tu nampak jahat Yazid ni. Cerita hak nampak comel disembunyikan. Kalau kita dua-dua boleh juga baru pakai pening ni. Sekali baik, sekali tidak dah. Ni tidak pakai cerita pasal tak baik saja dah. Pesanan ini menunjukkan tindakan Yazid yang bijaksana sebagai pemimpin negara yang mahukan keamanan dan ketenteraman. Begitu juga terdapat arahan kepada gebadannya supaya tidak memulakan perang terhadap pihak lawannya. Jika diserang pula, maka langkah-langkah dipertahankan diri perlulah diambil. Kena serentak macam mana dah. Kata-kata Yazid yang berbunyi, tetapi janganlah engkau perangi kecuali orang yang memerangimu sahaja dah. Merobohkan sama sekali cerita-cerita palsu yang membuatkan kezaliman dan kekejaman dan tindakan yang melampau kepada rombongan Sayyidina Husain radhiyallahu itu dilakukan oleh Ibn Ziyad. Gubernur Yazid di Kufah dalam keadaan ada surat daripada Marwan, bekas Gubernur Madinah, kepadanya yang berpesan dengan sungguh-sungguh berbunyi, sungguhnya Husain bin Ali anak Fatimah sudah pun menuju ke arahmu, dan Fatimah adalah anak perempuan Rasulullah SAW. Demi Allah yang menyelamatkannya, oleh itu waspadalah, jangan sekali-kali kerana kemarahan engkau melakukan sesuatu tidak dapat diubati dan tidak dapat dilupakan oleh umat sampai akhir zaman. Wassalam. Jadi pakat nasihat supaya mengingat tu anak beranak Nabi tu, cucu Nabi tu. Takkan dia benar juga pembunuh dah. Rujuk Al-Bidayah wa Nihayah jilid 8 halaman 95 dan Nasikhut Tawarikh jilid 6 halaman 212. Surat itu menunjukkan betapa kasihnya Marwan kepada Sayyidina Husain radhiyallahu dan kuatnya peringatan yang diberikannya kepada Ibn Ziyad. Jangan mengapa-apakan anak cucu Al-Bait ni kot. Semua kenyataan ini mendustakan segala cerita palsu yang dihubungkan kepadanya.
Dengan adanya pesanan dan arahan seperti ini daripada pemimpin yang agung serta pemimpin yang lain, mana mungkin seorang pemimpin bawahan seperti Ibn Ziyad akan melanggarnya. Selain itu, sekiranya Yazid bertanggungjawab dalam pembunuhan Sayyidina Husain radhiyallahu itu, maka mengapakah pula rombongan sanak saudara Sayyidina Husain radhiyallahu yang masih hidup selepas peristiwa Karbala tersebut dibawa oleh bala tentera Yazid ke Syam dengan penuh penghormatan. Maksudnya kena bunuh ke Syiah Kufah, lepas tu baru sampai tentera Yazid pergi selamat anak beranak Ahlul Bait ni, baru bawa ke Syam. Tu ceritanya. Bukan dia bunuh. Lepas tu duduk dengan bahagia, diberi kemewahan, diberi kehidupan yang baik oleh kerajaan Syam ni, kerajaan Islam di Syam ni, kerajaan Muawiyah. Kerajaan Yazid masa tu ni. Lepas tu kahwin pula, berterusan berkahwin ni anak beranak Husain tu, keluarga anak beranak Husain dengan keluarga Yazid ni. Rujuk Al-Akhbar At-Tiwal halaman 270. Zainab saudara Sayyidina Husain radhiyallahu misalnya ni, adik-beradik Sayyidina Husain. Selepas berada di Syam dan mendapat pelbagai kemudahan dan layanan yang baik daripada pihak kerajaan Yazid, tidak mahu lagi pergi ke mana-mana dah. Nak balik Mekah Madinah pun tak mahu dah. Duduk di Syam terus ni. Bahkan pula ke Madinah pun, apatah lagi pergi ke Iraq atau ke Kufah. Sementara Ali Zainal Abidin pula dilaporkan oleh ahli sejarah sebagai seorang yang setia kepada Yazid. Ali Zainal Abidin ni setia kepada Yazid ni. Cucu ni. Sayyidina Husain ni. Perlibatannya dalam pihak mana-mana pihak sudah itu sama ada pemberontakan oleh pihak Ibn Zubair ataupun pihak Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi yang bangkit memberontak dengan alasan membela Al-Bait. Tidak betul lah. Dia katakan terlibat, tidak betul dah. Jadi sebenarnya dia sangat setia pada Yazid ni. Umar bin Sa'ad pula tidak dikatakan dengan pembunuhan Sayyidina Husain radhiyallahu itu, melainkan Umar bin Sa'ad pula tidak dikaitkan dengan pembunuhan Sayyidina Husain radhiyallahu itu, melainkan kerana beliau adalah anak kepada sahabat agung Rasulullah SAW, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu yang berjaya menaklukkan Farsi pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu. Masa pemerintahan Umar, dia Sa'ad bin Abi Waqqas ni, ketahuan Farsi ni. Umar bin Sa'ad ni anak dia ni. Dia tidak dikaitkan pun Husain. Kejujuran dan kebaikan Umar bin Sa'ad ini dapat kita lihat di celah-celah kitab sejarah yang bercampur bau antara kebenaran dan kebatilan. Lebih-lebih itu kita cerita dua-dua versi lah. Umar bin Sa'ad ni, anak Sa'ad bin Abi Waqqas ni sangat baik. Tapi ada cerita-cerita jahat lah. Dia berlaku apabila Muslim bin Aqil percayainya untuk menerima amanah agar disampaikan kepada Sayyidina Husain radhiyallahu sebelum sampainya ke Kufah. Tentang kecurangan golongan Syiah yang sebelum itu mengadakan janji taat setia dengannya untuk Husain di Kufah. Umar bin Sa'ad adalah orang yang menyampaikan amanah Muslim bin Aqil itu kepada Sayyidina Husain radhiyallahu. Nasihatlah kepada Husain, jangan percaya pokok Syiah ni. Rujuk Al-Akhbar At-Tiwal halaman 304. Oleh itu, Sayyidina Husain radhiyallahu tidak mahu lagi meneruskan perjalanan ke Kufah dan terus membelok ke kiri, mengambil jalan ke Syam atau ke Karbala. Jadi Karbala tu sebenarnya dia tukar arah. Daripada nak pergi ke Kufah, dia nak pergi ke Syam dah. Sementara Ibn Ziyad pula dengan senang hati membenarkan Umar bin Sa'ad bagi membawa amanah Muslim bin Aqil kepada Husain yang sedang dalam perjalanan ke Kufah itu. Jadi dia gembira lah. Jadi dia suka nak duduk di Syam pula. Nak janji taat setia pada Yazid pula lah. Dia tak jadi nak bermontok ke atau nak bersama penyokong-penyokong dia Syiah Kufah ni. Rujuk Al-Bidayah wa Nihayah. Ini jelas menunjukkan bahawa Sayyidina Husain radhiyallahu sudah pun meninggalkan maksud asalnya bagi memberontak bersama-sama dengan Syiah tu terhadap kerajaan Yazid. Beliau juga sudah menunjukkan kesediaannya untuk berbai'ah janji taat pada Yazid. Pasal Karbala ni seolah-olah menuju ke Syam ni. Daripada jalan asal nak pergi Kufah, nak pergi ke Syam pula. Hal ini sebagaimana yang kita lihat dalam kitab-kitab sejarah berkenaan pilihan yang diberikan kepada Sayyidina Husain radhiyallahu oleh pihak kerajaan melalui Umar bin Sa'ad, anak Sa'ad bin Abi Waqqas saja, bahawa sama ada beliau berpatah balik ke Mekah atau pergi ke mana-mana perbatasan negeri. Malah dia mengalihkan arah tujuannya ke Syam untuk berbai'ah, berjanji taat setia pada Yazid. Jika salah satu daripada tiga perkara ini dipilih oleh Sayyidina Husain radhiyallahu dan rombongannya tidak dibenarkan mereka diganggu dan ceroboh, apa lagi akan dibunuh? Pilihan dia dah nak pergi pada Husain, bukan pergi ke Syiah. Dia terus lari jalan tu Karbala ni.
daripada jalan asal tu, dia akan pergi ke Syam. Tidak lagi ke Kufah. Ya. Takkanlah nak bunuh orang pisah, nak pergi mengadap, nak suruh diri, kita kata. Takkan nak bunuh kan. Umdatul Talib fi Ansab At-Talib halaman 109 dan At-Tawari jilid 4 halaman 313. Tidak mungkin kita menerima Umar bin Sa'ad melakukan keganasan dan penghinaan sebegitu rupa sebagaimana yang dinyatakan dalam buku-buku sejarah. Atas anak utus saya supaya jangan pergi pakat Syiah, tiba-tiba bunuh. Tak nasabah dah. Mustahil orang diraihkan oleh Abu Mikhnaf Lut bin Yahya sendiri berkata, seolah-olah aku masih lagi nampak air mata Umar bin Sa'ad yang mengalir membasuhi pipi dan janggutnya. Tarikh Tabari jilid 4 halaman 245. Itulah. Dia bukan main Umar bin Sa'ad ni mengalir nangis nak pujuk Ali ni supaya berhenti janji Syiah bahaya dah. Orang yang kejam dan ganas seperti yang digambarkan oleh sejarah itu tidak mungkin menangisi kematian orang yang dibunuhnya sampai begitu sekali. Bahkan tangisannya menunjukkan kesedihan yang amat mendalam di atas kematian Sayyidina Husain radhiyallahu anhu yang dibunuh secara zalim tersebut. Selain itu, Umar bin Sa'ad terus disebutkan oleh Ibn Sa'ad dalam Tabaqat Ibn Sa'ad dalam senarai tabaqah pertama daripada kalangan tabi'in penduduk Madinah. Orang baik lah. Tabaqah pertama lah. Hafiz Ibn Hajar pula menyenaraikan nama-nama yang meriwayatkan hadis daripadanya. Periwayat hadis lagi. Kata Hafiz Ibn Hajar, Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri Abu Hafs Al-Madani tinggal di Kufah. Beliau meriwayatkan hadis daripada ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas lah, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Sementara orang yang meriwayatkan hadis daripadanya adalah anaknya Ibrahim dan cucunya Abu Bakar bin Hafas, Abu Isa As-Sabi'i, Aizar bin Hirais, Yazid bin Abi Maryam, Qatadah, Suhri, Yazid bin Abi Habib dan lain-lain lagi. Nah. Ijli berkata bila meriwayatkan beberapa hadis daripada ayahnya dan beliau adalah seorang tabi'in siqah. Siqah ni percaya. Yang dipercayai dia. Merujur, baik. Tahzib At-Tahzib jilid 7 halaman 309. Kenyataan Hafiz Ibn Hajar ini menunjukkan bahawa Umar bin Sa'ad adalah seorang yang dipercayai, siqah, oleh ulama mutaqaddimin, ulama hadis zaman-zaman dulu dah. Yang dikenali sebagai orang yang kepercayaan dalam periwayatan mereka dah. Hadis dipercayai. Cakap orang ni yang membunuh Sayyidina Husain dah. Sebagaimana cerita-cerita pok-pok tadi lah. Belut ke apa dah. Sekiranya keganasan dan kezaliman pada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu dan rombongannya memang benar-benar berlaku seperti yang digambarkan oleh buku-buku sejarah, maka bagaimanakah orang besar yang menjadi tonggak dalam meriwayatkan hadis menerimanya sebagai seorang yang adil lagi siqah? Kalau betul je pembunuh ikut buku sejarah kan. Sa'ad bin Umar bin Sa'ad ni anak pada Sa'ad bin Abi Waqqas ni lah bertanggungjawab bunuh lah. Dia ikut buku sejarah ni. Orang nak bela Sayyidina Husain, nak beri nasihat supaya kembali ke Mekah ataupun pergi ke Syam. Tiba orang ni pula dituduh. Orang cuba elok pertumpahan darah ni dituduh. Orang baik dituduh. Bunuh pula. Tak pernah sabar. Orang pula sangat dipercayai dalam ulama-ulama mutaqaddim muhaddis ni. Jadi sangat-sangat percayai bahawa thiqah. Ni. Ada lagi thiqah. Takkan orang macam ni, orang baik macam ni yang membunuh Sayyidina Husain ni, cucu Nabi ni. Kenyataan ini juga menunjukkan kisah-kisah kezaliman yang dihubung kepada Umar bin Sa'ad ini belum lagi popular pada ketika tersebut dah. Dan tidak terima oleh ahli ilmu dan cerdik pandai Islam pada peringkat awal. Buku sejarah ni lewat sikit. Ya. Tarikh Tabari 300 lebih lah lepas. Nah. Kau pasal mana? Nah, jadi tidak zaman tu, zaman awal-awal tidak berlaku, tidak pakat puji Umar bin Sa'ad ni. Namun mana mungkin orang Syiah yang ikut serta dalam rombongan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu sebagai pengiring mereka seramai lebih kurang 60 orang itu senang hati dengan keputusan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu itu. Dah. Ini disebabkan bila Sayyidina Husain radhiyallahu anhu berbaiat pada Yazid, mereka sudah pasti akan dibunuh. Kalau betul Sayyidina Husain Yazid jahat kan? Takkan tak ada seorang pun dalam kalangan 60 orang rombongan Husain tu halang Sayyidina Husain nak pergi ke Syam ni. Tak ada kritik ke lawan ke, tak puas hati. Jadi, maka musnahlah segala, kalau mereka cerita itulah, percaya, maka musnahlah segala perancangan mereka bagi menghancurkan perpaduan umat Islam pada ketika itu. Hancurlah. Tebuk atak ke apa ni, hancur ni. Dengan tertangkapnya orang terlibat dalam pemberontakan itu dan terkumpulnya seluruh bai'ah kepada Yazid. Apa yang kita ketahui hari ini sebagai peristiwa Karbala yang menyayak hati setiap Muslim yang cinta ke Rasulullah SAW dan Ahlul Bait keluarga Nabi ni sebenarnya dicetuskan oleh golongan Syiah yang mengiringi Sayyidina Husain radhiyallahu anhu yang datang dari Kufah. Itu benar.
Mereka lah bertanggungjawab membunuh Sayyidina Hussein radhiyallahu anhu untuk terus mengharu birukan suasana ni. Mereka bunuh sebab mereka nampak Sayyidina Hussein ni berbi'ah pada nak pergi ke Syam ni. Marah mereka ni. Dan memecah belahkan kesatuan umat dengan bermodalkan pembunuhan Sayyidina Hussein radhiyallahu anhu di Karbala oleh pihak Yazid. Jadi mereka tukar cerita. Mereka marah, mereka bunuh, mereka tuduh Yazid. Tentera Yazid. Dah. Politik gitulah. Dia buat, itu tuduh orang lain. Dia tuduh orang lain mengancam Melayu lah, bahaya Islam Melayu, padahal dia je buat. Pok dia lah pakatnya dah. Nah. Pok ni kan dia baik dengan hak memertakkan tiga peguam. Nah. Luh nah. Pok ni baik dah. Gitu, lepas tu dia lah gitu lah kerjanya. Begitulah kebiasaan mereka selepas membunuh seseorang, mereka meletakkan dosa pembunuhan itu di atas belakang orang yang lain pula dah. Dia bunuh, dia tuduh orang lain. Begitulah ya. Buktinya boleh dilihat kepada kenyataan seorang pengarang sejarah Syiah dalam bukunya Umdatul Talib, dan beliau menulis begini. Buku pengarang sejarah Syiah ni. Dia katakan apa? Selepas mendengar berita pembunuhan Muslim, maka Husain mahu berpatah balik, tetapi anak-anak akil enggan berbuat begitu dia. Maka beliau terus mengarah ke hadapan sehingga sampai tidak jauh dari Kufah. Di situ beliau berhadapan dengan Hur bin Yazid Ar-Riyahi, seorang Syiah dengan 1000 pasukan berkudanya. Oh Syiah ni. Hur bin Yazid Ar-Riyahi, seorang Syiah dengan 1000 pasukan berkudanya. Husain enggan meneruskan perjalanannya ke Kufah dan beliau membelok ke arah Syam untuk menemui Yazid bin Sayyidina Muawiyah. Dia nak pergi ke Syam dah. Pok Syiah marah dah. Namun apabila beliau sampai di Karbala, di situ beliau ditahan daripada meneruskan perjalanannya ke Syam. Husain nak pergi ke Syam, sekat dah. Dan dipaksa supaya pergi ke Kufah menurut perintah Ubaidullah bin Ziyad. Tetapi Husain tetap enggan dan memilih jalan yang membawa mereka ke Syam ni. Jadi mereka nak pergi, Husain nak pergi ke Syam, bukan nak pergi ke Kufah. Dia tak percaya dah. Urudi Umdatul Talib fi Ansab Abi Talib halaman 179. Sekiranya dikatakan juga Yazid yang bertanggungjawab ke atas pembunuhan Sayyidina Hussein radhiyallahu anhu dan sebahagian ahli rombongannya ke Kufah itu, walaupun sebelum ini sudah terbukti bahawa Yazid bebas daripada tuduhan pembunuhan tersebut, maka bukankah ada juga jalan bagi Yazid bertindak demikian berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Idza bu'i'a li khalifataini faqtulul akhar minhuma." Apabila dibi'ahkan dua khalifah, maka bunuhlah yang terkemudian daripada dua itu. Nabi nak suruh elak pemberontakan. Kalau ada dua ketua dah, ada khalifah, dua khalifah. Khalifah yang kedua tu yang bangkit jadi khalifah kedua tu mesti diperangi dah. Sebab tak boleh ada dua khalifah dalam kerajaan Islam ni. Hadis direkodkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim kitab Al-Mirah bab iza buyi'a li khalifataini oleh Abu Sa'id Al-Khudri, nombor hadis 1803 status sahih. Jadi kalau betul Yazid bunuh pun dimaafkan kerana dia kena lawan pemberontak. Sampai dulu kat perang lah dah. Zaman ni boleh masuk penjara dah. Sampai dulu kat perang belakang. Jadi ada alasan lah dia dimaafkan lah kalau betul pun. Tapi tidak begitulah sebenarnya dah. Cerita sebenarnya kita kata bukan sebenarnya cerita Syiah marah kepada Sayyidina Hussein kerana nampaknya nak berbalik sokong Yazid dah. Yazid. Panjangnya. Sudah. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bermaksud, "Man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu an yashqa 'asakum aw yufarriqa jama'atakum faqtuluhu." Sesiapa juga yang datang kepadamu dalam keadaan kamu sudah berbi'ah, janji taat pada seseorang, dia mahu memecahkan perpaduan kamu atau menyelerakan perpaduan, meleraikan perpaduan di antara kamu, maka bunuhlah ia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim kitab Al-Mirah bab hukmi man farraqa amral muslimina huwa mujtami'un oleh Arfajah bin As'ad, nombor hadis 1802 status sahih. Jika datang pada kamu mungkin ada dah ketua dah. Ada dah raja ke, Tok Agung ke, khalifah ke, Perdana Menteri ke. Nak pecah dah. Nak suruh ada lagi, nak tebuk atap lagi apa dah. Dia nak jadi kerengga lagi dah. Jadi, masa tu kena bunuh kena lawan, kena bunuh ni. Sebab dia akan jadi lagi pecah belah ni. Tak boleh biarkan apa-apa ni. Lagi merosakkan masyarakat. Dia menyebabkan masyarakat ni tertipu lah. Diprovokasikan dengan perkauman macam-macam untuk mereka ni naik politik mereka ni.
Nabi Muhammad SAW yang juga bersabda bermaksud, sesiapa juga yang datang kepadamu dalam keadaan kamu sudah berbi'ah kepada seseorang. Maksudnya dia dilantik, dia ketemu, ada dah. Dia mahu memecahkan perpaduan kamu atau meleraikan perpaduan antara kamu, maka bunuhlah dia. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahih Muslim, kitab Mimarah, bab hukmu min firqi amrul muslimin wa huwa mujtama'. Nombor hadis 1802 oleh Ar-Rufajah, status sahih. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda bermaksud, innahu stakunu hanatun wa hanatun. Faman arada an yufarriqa amra hadhihi al-ummah wa hiya jami'un fadribuhu bis-sayfi ka'inan min man kana. Nanti akan berlaku fitnah yang besar-besaran. Fitnah ni, lah fitnah sungguh pada, fitnah ujian orang sama sendiri pun fitnah juga dia. Nanti akan berlaku fitnah yang besar-besar. Maka jika ada sesiapa mahu memecah belahkan orang ramai ini, ketika mana mereka sudah pun bersepakat bersatu dah, kerajaan perpaduan dan apa, maka penggalah lehernya dengan pedang. Biar siapa pun dia itu. Kalau apa nak pecah belah umat ni, jadi tubuh dah kerajaan dah. Dia kalah dah. Bolehlah bangkit lagi nak tebuk atap apa ni. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Kitabul Imarah, bab hukmi man farqa amrul muslimin huwa mujtami'un oleh Ar-Rufajah bin As'ad, nombor hadis 1802, status sahih. Baya'a imaman fa'antahu safqata yadihi wa samarata qalbihi falyuti'hu in istata'a fa in ja'a akhar yunazi'uhu fadribu unuqal akhar. Jika seseorang bersumpah setia kepada seseorang pemimpin dan meletakkan tangannya di atas tangannya dan melakukan dengan ikhlas keikhlasan hatinya, hendaklah dia mentaatinya sebanyak mungkin. Dia janji tak setia agak, kena taat lah. Dan perkara-perkara harus, perkara wajib sunat tu lain lah, lagi lah. Harus pun kena taat. Jika datang lelaki lain menentangnya, nak tebuk atap apa, maka pancunglah kepala yang lain tersebut dia, memberontak apa dah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Kitabul Imarah, bab al-wafa' bi bai'ah al-khulafa' al-awwal fal-awwal. Oleh Abdurrahman bin Abdul Rabb Al-Ka'bah, nombor hadis 1844, status sahih. Ajma rajulan kharaja yufarriqu baina ummati fadribu 'unqahu. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam Sunan Nasa'i, Kitab Tahrimi Al-Dimzami, oleh Usamah bin Syarid, nombor hadis 4023, status sahih. Serupa maksudnya antara siapa lelaki yang kubar lah, untuk memecah belahkan antara umat, kerak tekak dia dah, bunuhlah dia dah, pancunglah kepala dia. Mungkin ada yang akan terkeliru apabila melihat kedudukan Sayyidina Husain radhiyallahu yang begitu istimewa berbanding Yazid. Keliru lah. Maka haruslah Sayyidina Husain radhiyallahu memberontak kepada Yazid. Itulah alasannya, sebab Sayyidina Husain cucu Nabi, bukan main-main dah. Kekeliruan seperti ini seharusnya akan hilang dengan adanya hadis-hadis daripada Rasulullah SAW. Isma'u wa ati'u wa nistu'mila 'alaikum 'abdun habasyun ka'anna ra'sahu zabibah. Turutilah dan taatilah pemerintahmu, ya. Walaupun dilantik memerintah kamu seseorang hamba Habsyi, negro lah, hamba Habsyi dah, gelap, kulit gelap, yang kepalanya bagaikan buah anggur. Macam buah anggur gelap. Nah. Ada diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Bukhari, Kitabul Ahkam, bab al-sam'i wa ta'ah li imam wal ma lam takun ma'siyati, oleh Anas bin Malik, nombor hadis 7114, statusnya sahih. Nah. Taatilah, turut dan taat. Walaupun pemerintah tu negro, kita lega apa dak. Selagi dia jadi pemerintah, kita taat. Begitu juga menurut apa yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit, Rasulullah SAW memanggil kami dan kami berbai'ahlah kepadanya bagi menurut dan mematuhi perintahnya. As-sam'u wa ta'ah 'ala al-mar'il muslim fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Wajib dengar dan wajib taat pada pemimpin ke atas setiap orang muslim pada apa yang ia sukai dan apa ia benci. Selagi mana ia tidak diperintah melakukan maksiat. Apabila ia diperintah melakukan maksiat, maka tiada lagi dengar dan tiada lagi taat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, Kitabul Ahkam, bab as-sam' wa ta'ah lil imam wa lam takun ma'siyati, oleh Abdullah, nombor hadis 7144, status sahih. Jadi kena taat lah. Ada setengah ni mengaji sekolah agama kan ni dah. Dia tak mahu bawa baju di dalam seluar lah. Dia kata Nabi tak suruh.
Kita tak perlu taat. Ngaruk. No. Perlu taat. Benda harus. Lain benda haram. Haram. Kau masuk baju dalam seluar ni nak. Bagi lelaki tidak haram. Tidak harus dia. Tidak jadi haram. Kau dosa. Mana dalil haram benda tu. Mengaji sekolah harap. Tapi jahil tu okey dia. Pertunggak agama. Berasa di Islam lebih daripada orang lain lah. Tak jadi ustaz lagi. Pernah belajar di sekolah harap. Sombong bukan main lah. Ni penyakit sekolah harap. Tak jadi ustaz lagi. Tak mengaji. Tak sama universiti lagi tu. Dia mengaji bidang lain. Engineering. Tiba-tiba je bekas sekolah harap tu. Sombong bukan main lah. Penyakit ni. Penyakit manusia gitu lah. Kedua hadis ini menjelaskan bahawa seseorang pemimpin itu wajib ditaati dan tidak boleh memberontak terhadapnya. Walaupun dalam keadaan apa jua sekalipun. Kecuali jika pemerintah itu melakukan kekufuran secara terang-terangan. Jelas nak tak semayang bel kau. Sembah berhala kau lain lah. Ni, orang bukan Islam mana boleh merintah Islam ni. Selagi tak jelas. Jangan dia cepat. Tuduh Islam liberal lah apa yang mudah-mudah ni. Jangan cepat. Kena kat. Nah. Tuduh ni banyak lah. Boleh tuduh tak? Fitnah boleh fitnah tak? Tak berhenti lah tak? Okey, lepas tu. Jelas sekali Yazid belum sampai ke peringkat melakukan kufuran secara terang-terangan. Seperti dalam hadis ini. Oleh itu, di manakah letaknya kewajaran menentang beliau dan memberontak terhadap beliau? Berdasarkan hadis ini juga tiada kewajaran bagi Yazid bertindak menghalang pemberontakan yang berlaku walaupun sampai menumpahkan darah. Kalau betul lah. Berdasarkan hadis ini, boleh lah. Walaupun ada cucu Nabi pun lah. Kalau betul dia memberontak lah. Jika diandaikan Husain berada di tempat Yazid sebagai khalifah, maka apakah seharusnya beliau lakukan ke atas pemberontak yang mahu merampas kuasa daripadanya? Dah, nak tebuk atak dengan apa, tak pelik lah orang yang bertindakan. Bukankah dia akan bertindak mempertahankan kedudukannya sebagai khalifah yang dibiarkan oleh masyarakat dengan menumpaskan pemberontakan yang berlaku? Bahkan walaupun dengan menumpahkan darah mereka dan jika beliau bertindak begitu, bukankah kita akan berkata beliau tidak melampaui batas dalam tindakannya itu? Kerana sememangnya ada perintah Rasulullah SAW berhubung dengan tindakan pemberontakan atau orang yang mendakwa sebagai khalifah selepas diberikan bai'ah janji taat setia kepada seseorang sebagai khalifah sebelumnya. Ada dua khalifah tiba-tiba tak lantik khalifah lain. Jadi automatik dah boleh pergi dah. Boleh. Disebabkan itu kita lihat dalam sejarah tidak ada seorang pun sahabat yang turut serta dalam pemberontakan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu dan pemberontakan Ibnu Zubair pun tak ada. Sayyidina Husain pun tak ada lagi. Bahkan mereka berusaha sedaya upaya sekeras yang mungkin menghalang Sayyidina Husain radhiyallahu anhu daripada maksudnya tersebut. Sedangkan pada masa itu terdapat ramai lagi sahabat Rasulullah SAW. Masa itu sahabat ramai dan tak ada seorang pun ikut Sayyidina Husain. Rujuk Syekh Muhammad Khudaribi dalam Itmamul Qafa fi Siratul Khulafa halaman 14. Demikian juga daripada kalangan sanak saudaranya, hanya sebilangan kecil sahaja daripada mereka yang ikut serta dalam rombongan tersebut. Ini perlu harga je. Ramai anak beranak dia dah. Malah iparnya Abdullah bin Ja'far At-Tayyan, suami kepada saudara perempuan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu dia. Dah. Abi ipar dia dah. Adik ipar dia dah. Dia bernama Zainab. Kerana tidak bersetuju dengan maksud Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, dia tak pergi dah. Sedangkan isterinya pula mahu mengikuti saudaranya Husain. Akhirnya mereka bercerai kerana perbezaan pendapat tersebut dalam soal ini. Di sini mungkin timbul satu persoalan lagi, iaitu kenapa pula kita mengambil kenyataan daripada riwayat yang menyatakan pembunuh-pembunuh Sayyidina Husain radhiyallahu itu adalah Syiah Kufah. Bukannya pihak Yazid sebagaimana yang sering kita dengar lah daripada ustaz-ustaz ni dan disebarkan selama ini. Maka bagi menjawab persoalan ini, kita akan berkata bahawa riwayat menyatakan pihak Yazid sebagai pembunuh Sayyidina Husain radhiyallahu di Karbala itu, 90% cerita tersebut daripadanya adalah berpunca daripada Abu Mikhnaf Lut bin Yahya. Dan orang seperti Muhammad bin Sa'id Al-Kalbi dan anaknya Hisham yang dikenali oleh ulama rijal sebagai orang Syiah. Itu cerita hak sebut-sebut pasal Yazid bunuh. Bahkan mereka disebut sebagai sahabat ini, pengikut Abdullah bin Sahabat. Riwayat-riwayat menyebutkan Syiah Kufah sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pembunuhan Sayyidina Husain radhiyallahu itu juga diriwayatkan oleh Syiah juga dah. Bahkan kenyataan-kenyataan ini disebut dalam kitab-kitab mereka yang asal juga. Jadi kedua riwayat ini adalah berpunca daripada Syiah pengikut Ibn Sabat yang terkutuk. Mereka seolah-olah menyimpan fakta yang sebenarnya dah. Tapi tukarlah, dia tahu benar gen dia lah tolak jawi ke apa ni, tolak. Bagi mengelirukan umat Islam terutamanya golongan Ahlussunnah wal Jamaah dan masyarakat, mereka berancang dengan mencipta kisah-kisah yang memaparkan pihak Yazid lah bertanggungjawab dalam pembunuhan tersebut. Dia reka cerita.
Dia tahu di pok dia lah dia bunuh Sayyidina Hussein ni. Pok dia lah hamba kepada Cina, kepada gapo Cina Komunis. Tapi itu dah orang lain lah. Politik gitulah dah. Kisah itu direka-reka oleh orang mereka seperti Abu Mikhnaf Lut bin Yahya, Al-Kalbi, Al-Waqidi dan lain untuk dikemukakan kepada ahli-ahli sejarah ahli sunnah wal jamaah seperti At-Tabari dan lain-lain. Apa yang dikemukakan oleh Tabari itu mendapat sambutan yang baik daripada masyarakat. Hal ini kerana beliau dipercayai sebagai orang ahli sunnah wal jamaah yang bersikap sederhana dalam penyusunan kitab sejarahnya. Sebut belaka dah, baik puji ke jahat, sebut uduh, sebut belaka dah. Mereka berjaya dalam perancangan mereka yang halus itu dan selama beberapa abad mereka berpesta keriangan lantaran tertipunya ahli sunnah dan manusia semuanya dengan tipu daya yang mereka sebarkan selama inilah melalui cerita sejarahnya. Walau bagaimanapun sesuatu yang merupakan hakikat tetap akan tersalah walaupun ditutup beberapa lama sekalipun. Ia tidak ubah seperti matahari yang ditutupi oleh awan yang tebal untuk berapa lama. Tetapi akhirnya tetaplah memancar sinar matahari yang terang benderang ke segenap pelosok dunia. Metanya tutup matahari. Lepas tu tak bersinar pula matahari. Golongan ahli sunnah wal jamaah yang terperangkap dengan tipu daya syiah ini adalah golongan yang meninggal kedua sumber yang dijamin oleh Rasulullah SAW. Iaitu terpelihara orang berpegang dengan kedua-duanya daripada kesesatan iaitu Al-Quran dan Hadis. Mereka ni tak sedap. Dia sedap dengan ustaz-ustaz selebriti ataupun cerita khusus, pencerita-pencerita yang menarik. Fiction memang menarik. Ada novel yang menarik. Dia tinggal Al-Quran hadis yang sahih. Walaupun kuat faktanya, tak sedap dengar lah. Tak menarik mana dah. Jadi, tertipulah. Jadi nak selamat, dia kena ikut Al-Quran sunnah. Sejarah. Dalam kitab-kitab hadis ni, ada riwayat sejarah. Tapi, ringkas lah. Tidaklah ada ayat bunga-bunga, cerita nak suruh sedap cerita, tambah-tambah, tak ada lah. Tak sedap dengar lah bagi orang kampung ni. Mereka itu sebenarnya adalah orang malang kerana menganggap tiada peranan Al-Quran dan Sunnah dalam mengemukakan fakta-fakta sejarah. Seperti mana peranannya dalam mengemukakan Quran agama. Kitab sejarah suku, kitab sejarah, kitab hadis suku lah. Walaupun ada dalam kitab hadis tu, kitab Al-Maghazi lah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim ke apa, ada kitab Al-Maghazi tapi tak mau pakai lah. Sebabnya kata dia tak pakar sejarah ni tarikh Tabari dah. Jadi dia ambil kira macam tu lah. Tabaqat Ibn Sa'ad ke Usud Ghabah ke, jadi dia ambil kitab tak besar lain. Dia tinggal Al-Quran Sunnah, tak tengoklah Sunnah. Namun golongan ahli sunnah jamaah yang berpegang teguh dengan kedua-duanya Al-Quran Sunnah tidak akan terkeliru dan terperdaya dengan mudah dengan kepalsuan sejarah yang disebarkan oleh musuh Islam. Contohnya dalam Sahih Bukhari kita temui riwayat daripada Ibnu Umar yang dengan jelas sekali mengatakan golongan Syiah Kufah lah ataupun orang Iraq lah yang sebenarnya membunuh cucu Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari Muslim. Ya ustaz kita tak baca ni. Tak sebut ni. Sayyidina Husain radhiyallahu dah cucu Rasulullah yang Sayyidina Husain dibunuh oleh Syiah Kufah dia dalam Sahih Bukhari itu cerita ni. Iaitu ketika bila ditanya oleh seorang penduduk Iraq tentang seorang muhrim, orang yang berihram, orang yang ihram haji ni, yang membunuh lalat, apakah fidyah dia? Kalau tapal lalat mampu dia, buat macam mana ni? Orang Iraq ni, orang Kufah Iraq ni. Maka sebagai jawapan ini, Ibn Umar kata, menjawabnya beliau berkata, faqad ahli Iraq yas'aluna 'anil dzubab wa qad qatala ibnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Iraq, Syiah Kufah lah, Syiah Iraq ni, bertanya tentang membunuh lalat, padahal mereka lah membunuh cucu Rasulullah SAW. Dia tak kata Yazid. Dia tak kata tentera Yazid. Ubadah bin Ziyad ke apa, tak ada sebut. Dia sebut siapa dia? Orang Iraq. Orang Iraq ni Syiah Kufah Iraq. Jadi tersebar dan merata-rata zaman itu yang membunuhnya bukan tentera Yazid. Tapi membunuhnya orang Iraq. Syiah Kufah Iraq. Syiah Iraq. Syiah Kufah dah. Hadis dari oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari kitab Fadail Ashab An-Nabi bab Manaqib Hasan wal Husain oleh Ibnu Abi Nu'man nombor hadis 3363 status sahih. Riwayat ini jelas menunjukkan bahawa para sahabat yang masih hidup pada ketika itu tidaklah menganggap pembunuhan Sayyidina Husain radhiyallahu di Karbala berlaku mengikut perintah Yazid. Tak ada seorang habuk pun sahabat besar tuduh Yazid yang bunuh. Mereka tuduh Syiah Kufah, Syiah yang bunuh. Malah mereka para sahabat ni menganggap orang Iraq, Syiah Iraq lah, Syiah Kufah lah ataupun orang Kufah lah yang bertanggungjawab membunuh Sayyidina Husain radhiyallahu. Kerana sikap mereka kepada Yazid dapat dilihat dengan jelas. Mereka tetap setia kepadanya dan tidak terlibat dalam pemberontakan terhadapnya yang dicetuskan oleh Ibn Zubair ataupun Mukhtar bin Abid Ubaid As-Saqafi.
Dari setelah Husain tu, ada lagi pemberontakan Ibn Zubair, anak Abdullah bin Zubair lah. Zubair bin Awam. Dan anak dia tu, Abdullah bin Zubair ni, anak Asma tu, ni betul lah memberontak ni. Itu pun Mukhtar bin Abi Ubaid As-Sakhafi. Jadi mereka ni memberontak lah. Ni Madinah, di Mekah lah. Selepas zaman generasi sahabat pula, kebanyakan masyarakat pada masa itu masih tidak terpedaya lagi dengannya, walaupun tersebar riwayat-riwayat menuduh Yazid sebagai pembunuh Sayyidina Husain. Masa tu orang tahu, sebenarnya bukan Yazid. Peringkat awal-awal ni. Sebagai contoh dapat dilihat pada pandangan Imam Ghazali berkenaan Yazid. Dan juga orang menuduh beliau membunuh atau menyuruh membunuh Sayyidina Husain. Kata beliau, kata Imam Ghazali lah. Tukar Asy'ariyah yang besar lah dah. Tok Guru pondok kita percaya tiba-tiba tak pakai hak ni lah. Kita tengok apa Imam Ghazali kata dah. Kata beliau, dan Yazid Islamnya sangat baik dan tidak benar pendapat yang mengatakan beliau membunuh Sayyidina Husain atau beliau menyuruh orang membunuhnya, atau beliau senang hati dengan pembunuhan tersebut. Tak betul berlaku dah. Oleh itu, apabila tidak benar pembunuhan itu dilakukan olehnya, maka haramlah berprasangka buruk terhadapnya. Itu akidah Islam. Jangan sangka buruk dulu. Silap dosa tu ada, tapi kita nak sangguh dia liberal lah. Dia tolak Islam mudah-mudah, asal dia orang semayang, orang solat. Kita kena sangka baik dulu dah. Janganlah kita boboh. Fitnah apa, cerita yang tak betul, terus bersangka buruk dah. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada prasangka dia. Sangka dah. Sesungguhnya sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa. Surah Al-Hujurat ayat 12. Sangka buruk dah. Dosa dah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Fa inna Allah harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum ka hurmah. Sesungguhnya Allah mengharamkan darah, harta dan kehormatan setiap orang Muslim daripada diceroboh. Seperti kehormatan Masjidil Haram telah dah, Mekah Kaabah ni. Ada dari kekal Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari Kitabul Hajj bab khutbah ayyam minah oleh Ibnu Umar nombor hadis 1742 status sahih. Jadi Allah haramkan kita ni kehormatan orang, fitnah darah, harta dan kehormatan dah. Fitnah tu menjatuhkan kehormatan maruah orang ni. Orang yang menyangka Yazid memerintahkan Sayyidina Husain dibunuh dan senang hati dengan pembunuhan Sayyidina Husain adalah terlalu bodoh. Bodoh doa ni. Walaupun nama Tok Guru pun bodoh ni kata dah. Senang cerita dah. Justru bagaimana? Nah. Hal ini kerana orang besar, menteri-menteri dan raja-raja yang terbunuh pada zamannya juga tidak diketahui siapakah pembunuhnya. Tapi kita lah ni kan ada terbunuh. Penuh dengan rahsia dah. Al-Tatuhnya lah raja. Kadang-kadang dah. Tambah-tambah zaman itu dia cepat percaya. Wahal pembunuhan itu berlaku tidak jauh daripadanya dan semasa hayatnya lagi. Kita ni zaman kita lah ni kadang nak cari pembunuh. Budak kecil ni dah. Nama apa dah. Jadi payah nak cari pembunuhnya. Bukan main siasat yang berlaku dah. Tiba-tiba kita ni tak ada siasat apa. Percaya orang cerita dah. Tak ada jatuh hukum ke apa. Tak ada bawa mahkamah Yazid apa. Tiba-tiba percaya orang cerita Yazid dibunuh. Tentera Yazid bunuh. Justru bagaimana dia akan mengetahui pembunuhan yang sudah berlaku di satu negeri yang sangat jauh dan pada satu masa yang lampau pula zaman lama. Bagaimana dia akan mengetahui peristiwa yang sudah berlaku 400 tahun yang lampau. Di satu tempat yang jauh pula nak. Tambahan lagi ada perasaan ta'asub dan cerita-cerita palsu berhubung peristiwa itu dia. Banyak cerita-cerita ta'asub, golongan-golongan yang ada kepentingannya. Hakikat daripada peristiwa ini tidak dapat diketahui sama sekali. Justru apabila kita tidak mengetahui hakikatnya yang sebenar, maka wajiblah bagi kita menyimpan sangka baik kepada setiap orang Islam. Ini Ghazali kata, Rujuk Ihya Ulumuddin jilid 7 halaman 488 dan Ibnu Khalikan dalam Wafayatul A'yan jilid 3 halaman 288 hingga 289. Jadi kita tak tahu, tak jelas. Ada terbaca cerita Yazid yang arah bunuh ke, arah ke apa ke. Tunggu dulu cerita ni boleh percaya ke tak? Asal-asal orang Islam ni tak kena sangka baik. Tambah-tambah dah zaman sahabat ramai dah. Ibn Umar sangka baik, orang ni sangka baik, Ibn Abbas sangka baik. Tiba-tiba kita nak sangka buruk pada Yazid. Kita ni siapa? Begitulah pendapat Imam Ghazali dan juga muridnya Ibn Arabi. Bukan Ibn Arabi Sufi tu, Ibn Arabi. Awak kita Al-Awasim min Al-Qawasim nah. Iaitu Imam mazhab Maliki ni. Ibn Arabi dalam bukunya Al-Awasim min Al-Qawasim nah. Meletakkan semua kenyataan sebelum ini di hadapannya, hendaknya tiada lagi orang raja ragu tentang bersihnya Yazid daripada tuduhan liar ini dan terungkaplah sudah rahsia pembunuh-pembunuh sebenar Sayyidina Husain radhiyallahu di Karbala. Terungkaplah sebenarnya Syiah Kufah.
Kena berhati-hati. Syiah Suhuti lah berlakon nak sokong, nak pelesting apa. Kena berhati-hati. Puak-puak Syiah ni penipu besar. Pelakon, pandai berlakon. Seorang penyair Urdu berkata, Qarib hai al-Tarazi Mehsyar. Cupega kuston ka kyunkar. Agarna bolil zubani khawjar. Lahu pukaril ga setinka. Bermaksud hari masyhur sudah pun hampir. Darah orang terbunuh tak akan tersembunyi lagi. Kalaupun lidah khanjar tidak berkata. Percikan darah di lengan-lengan baju pasti akan menjadi saksinya. Akhir sekali renungilah firman Allah SWT ini yang bermaksud wa azim qataltum nafsan faddara'tum fiha. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang manusia lalu kamu saling menuduh tentang pembunuhan itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Surah Al-Baqarah ayat 72. Nah. Jadi sebenarnya kita tahulah pembunuh sebenarnya ialah Syiah kufar. Bukti banyak. Cerita-ceritanya banyak daripada cerita-cerita dia kitab-kitab sejarah besar tu adalah cerita bohong. Nah, cerita yang direka-reka. Cerita yang kuatnya dengan sokongan Sahih Bukhari dan sebagainya, nampak pembunuhnya ialah golongan orang Iraq. Bukan orang Syam ni. Itu golongan orang Iraq Syiah kufar ni. Itulah bukti yang kuat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.